الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung semula pada pukul 3. Kita lewatkan sikit sebab mungkin tadi kita habis lewat dalam pukul 1 tadi. Jadi kita start pun lewat sikitlah balik pada pukul 3 untuk kita beri ruang solat dan juga sebagainya. InsyaAllah pada petang ini kita sambung pada muka surat 8. Saya lompat-lompatnya, saya celup-celup lompat-lompat saja, iaitu ada satu hadis Nabi SAW yang dibawa oleh pengarang ini. Hadis ni saya rasa sangat-sangat penting untuk kita teladani ataupun kita ambil manfaat sebelum kita masuk tentang tajuk kita muafiq dan masbuk. Hadis ni tentang adab kita bila jadi imam. Saya tahu para sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang daripada dalam Quran sudah tentu pada golongan lelaki mungkin selalu jadi imam. Ya, orang yang hafiz Quran yang antara jadi imam. Tetapi sangat saya ambil perhatian ataupun nak ambil perhatian semua yang ada pada petang ini untuk kita mengambil penting ataupun ihtimam mementingkan tentang soal hukum dan fiqh dalam solat. Bukan sekadar kita memperbetulkan tajwid, memperbetulkan bacaan, makhraj huruf dan sebagainya. Itu satu hal, itu satu perkara. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah seorang yang faqih dan alim khususnya dalam bab solat berjemaah. Yang ini sangat penting. Kalau kita jadi imam, mesti kena ada keilmuan, kefaqihan dalam solat. Kebanyakannya bila jadi imam baca sedap, baca makhraj betul, tajwid memang tip-top, 100% cantik. Tapi bila datang kepada hukum hakam fiqh solat, dia jadi lintang bukang. Tak betul. Banyak kesalahan yang berlaku dalam solat. Dilanggar habis. Yang perkara yang batalkan solat pun ada. Langgar benda-benda yang sunat. Benda-benda yang makruh pun dibuat dalam solat. Tak jaga hukum hakam ataupun tak menjaga tata tertib bagi seorang imam. Banyak lagi lah yang berkaitan tentang solat berjemaah ni, khususnya bagi bagi imam secara khususnya. Itu sebab ada sebuah kitab yang saya harap semua setelah daripada daurah ini untuk kita beli. Kalau kita ada kewangan, tak mahal mana pun kitab tu, harga RM15 saja, murah. Terjemahan dia, tetapi terjemahan dia pun ada kesilapan. Cuma tak apalah, paling penting kena hadam sebuah kitab ini yang dinamakan Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Tengok tajuk dia. Karangan seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibn Imad Al-Misri. Dia kata Imam Ibn Imad Al-Misri ni dikarang sebuah kitab namanya Al-Qawlut Tam, iaitu perkataan ataupun penjelasan yang sempurna fi ahkamil ma'mumi wal imam,
dalam berkaitan hukum hakam makmum dan juga imam. Tengok, kenapa diletakkan makmum dan imam? Dua-dua sekali kena tahu hukum hakam ni. Kalau tidak, tak dinamakan jemaah. Jemaah dia mesti ada imam, mesti ada makmum. Dia ada tanggungjawab hukum hakam berkaitan makmum, ada hukum hakam berkaitan imam. Jadi dua-dua kena saling melengkapi. Kalau makmum saja yang tahu tapi imam jahil, tak jadi. Kalau imam saja yang tahu dan alim, makmum pula jahil, pun tak elok juga. Tak akan jadi solat yang sempurna. Kena melengkapi dua-dua ni. Bagi imam pun ada hukum, bagi makmum juga ada hukum. Baik. Dalam muka surat 8 ini, muka surat 8 daripada kitab kita, Masalah Masbuk Muafiq ini, didatangkan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra." 3 golongan yang Allah tidak mengangkat sembahyang mereka walaupun sejengkal. Allah tak angkat sembahyang mereka ni ke atas walaupun sejengkal. Maksudnya amal ibadat kita ni diangkat oleh Allah, ya dia akan diangkat. Khususnya salat lagi diangkat. Ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi kata dalam kitab Syu'abil Iman, Nabi kata, salat ni, Nabi kata, Allahumma salli, man tawadda'a, Nabi sebut, man tawadda'a, siapa yang mengambil wudu, fa ahsanal wudu, lalu dia memperelokkan wudunya, thumma ata ila salah, kemudian dia salat pula, fayutimma ruku'aha wa fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu, lalu disempurnakan rukuknya dan sujudnya. Nampak tak? Wa yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa qira'atah, bacaannya pun cantik, rukuknya bagus, wuduk sempurna, kemudian salat sempurna, qiyamnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya tip-top baik, semua komplit baik. Maka waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, qalatis salah, salat kata pada kita. Kita setiap kali salat, mesti salat akan kata kepada kita. Lepas salatnya, salat tu sendiri Allah buatkan dia berkata-kata. Buatkan dia bercakap. Salat tu kata, hafizakallah kama hafiztani. Moga Allah memelihara kamu seperti mana kamu telah memelihara aku. Maksudnya kita jaga betul-betul hukum hakam salat kita, maka salat juga berdoa kembali pada kita. Moga Allah pelihara kamu daripada azab api neraka, daripada seksa api neraka, seperti mana kamu telah memelihara aku dengan sempurna. Cantik kan? Allah seronok. Maka pada waktu tersebut, Allah Ta'ala kata, kemudian farufi'a ila sama, farufi'at ila sama. Salat ni pula bila dah malaikat doa macam tu, salat ni akan diangkat ke langit. Farufi'at ila sama. Masa diangkat ke langit tu, kata Nabi, fa'alaiha nurun wa dhiya. Salat ni penuh dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya, kecantikan, macam-macam dalam tu. Salat tu cantik sungguh, bercahaya bila naik sampai ke atas. Wa 'alaiha nurun wa dhiya. Hatta balagha ila sama, sampai ke langit, fa futihat abwab. Dibuka segala pintu-pintu sama. Pintu-pintu langit. Fa futihat abwabus sama. Dibuka segala pintu-pintu langit. Maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala simpan fatahfadhu indah. Disimpan amal ibadat salat kita di langit sana. Malaikat sambut, malaikat ambil, simpan dekat sana. Fatashfa'u li sahibiha yaumal qiyamah. Nabi kata, orang yang salat begini, yang ada amalan salat dia begini, bila dinaikkan ke atas, dalam keadaan salat tu bercahaya, disimpan di atas, maka dia ni akan dikembalikan oleh Allah, dipanggil balik untuk mensyafaatkan bagi orang yang telah dia salat tadi. Orang yang salat tadi, untuk syafaatkan orang tu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cantik tak? Itu maksud dia setiap kali dia salat. Tapi Nabi kata, waman lam yuhsinil wudu thumma ata ila as-salah wa lam yutimma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha. Nabi kata, kalau ada pula orang yang wudunya tak sempurna, bila salat rukuk pun tak betul, sujud pun salah, bacaan pun lintang pukang, Nabi kata, qalatis salah, salat kata pada kita. Doa apa? Doa lain pula, bukan macam tadi dah.
Ni doa celaka. Solat yang kita solat dengan tak betul tadi, dengan cara yang salah, dengan hukum yang tak betul, maka solat tu kata kat kita, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Moga Allah sia-siakan kamu, celakakan kamu seperti mana kamu telah mengabaikan aku. Moga Allah abaikan kamu, celakakan kamu macam kamu telah celakakan aku. Pada waktu tersebut, farufi'an ila sama, nak diangkat ke langit. Wa 'alaiha zulmah. Solat tadi penuh dengan kegelapan, hitam legam. Zulmah, gelap. Hitam sungguh solat kita. Yang tak betul tadi. Bila dia angkat ke langit, fa'ughliqatis sama' dunahu. Ditutup pintu langit, tak boleh masuk solat ni. Solat ni nak diangkat oleh malaikat, sampai kat pintu langit tutup. Tutup rapat, tak bagi naik. Maka pada waktu tersebut, Allahumma salli ala fatulaffu kama yulaffu thawbul khaliq fayadribu ala wajhi. Kata Nabi, salat yang tak betul ni tadi dironyok-ronyokkan seperti mana kain buruk, lalu dilempar ke muka kita balik. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tengok tuan-tuan, nak sebut bahawa salat kita ni, Nabi sebut dalam hadis ni, salathatun, 3 golongan, la turfa'u salatuhum, tak diangkat salat mereka, fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibra, sekalipun sejengkal. Kita kena dengar. Kalau kita tak dengar, kita takut jadi orang yang macam ni. Apa dia? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimamkan satu kumpulan jemaah manusia, wa hum lahu karihun, dan jemaah kumpulan manusia jadi benci dan marah kepada dia. Allahu Akbar. Jangan jadi imam yang dibenci oleh makmum. Di sini ada penjelasan oleh para ulama. Ni kaitan tajuk kita lah. Macam mana imam yang dibenci oleh makmum ni? Adakah benci tu kerana soal peribadi semata-mata, ataupun benci kerana apa? Yang ni sekali lagi kita silap faham. Nanti kita faham sekali lagi benci sungguh. Susah lagi tu. Lagi saya benci kat dia Ustaz. Kira dia ni tu imam Ustaz, memang tak sah. Tak boleh gitu. Allah Ta'ala tak terima solat dia. Tak boleh. Semata-mata kita manusia ni, mana ada orang tak suka. Karihun, orang yang tak suka kat kita. Yang marah, tak suka, benci pada kita. Mana ada manusia yang tak dibenci oleh orang lain. Kita ni semua mesti akan ada orang yang puji, ada orang yang keji, macam-macam lah. Tak apalah. Ala kulli hal, apa maksudnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sebut, maksud karihun, benci kepada kita, maksudnya adalah, iaitu imam yang tidak menjaga maslahat makmum dan hukum hakam solat berjamaah. Maksudnya makmum ni bila dia tengok imam tu, alamak tu imam ni laju lah, tak baca Quran dengan betul lah, makhrajnya salah lah, ibadat solatnya tak betul, rukuknya salah, terlalu pantas, gopoh gapah, atau terlalu lama jadi imam, terlalu panjang bacaannya. Ini semua ni, kalau kita campur ni, ini semua adalah asbab-asbab yang boleh menyusahkan makmum dan boleh membatalkan solat makmum. Kalau benda ni berlaku pada imam dan berlaku pada imam dan makmum tak suka dengan perbuatan tersebut, maka imam tadi yang dimaksudkan dalam hadis ni. Bukan maksud imam ni tadi kita ada hubungan tak suka kat dia, anak kita, dia selalu ambil tanah kita, tanam pokok. Bukan. Imam yang tak disukai ni bukan sebab peribadi, bukan sebab kita tak suka kat dia, bukan sebab kita tak serasi dengan dia, bukan. Tapi sebab hukum hakam solat berjemaah dia tidak penuhi, lalu menyusahkan makmum, memberatkan makmum, ataupun menyebabkan makmum ni terlepas solat. Maka imam yang jenis macam ni lah yang dimaksudkan dalam hadis ni. Baik. Apakah maksudnya? Maksudnya tak batal ke solat? Bukan. Tak diangkat solat bermaksud pahalanya tidak diperolehi dengan pahala yang penuh. Itu maksud tak diangkat. Bukan maksudnya tak diangkat langsung atau ditolak langsung, tak. Baik. Yang kedua, wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Nombor 2, seorang isteri yang tidur di waktu malam sedangkan suami murka dan marah kepada dia. Ini orang kata ingkar. Isteri yang ingkar pada arahan suami, lalu menyebabkan suami marah, maka segala salatnya Allah tidak angkat ke langit.
Bukan tak diangkat maksud tak diterima, tapi pahalanya tak sempurna. Boleh faham tak? Sekali lagi orang kata kami ni penat-penat je solat, rupanya tak dapat pahala. Kalau macam tu janganlah buat suami marah, kan? Nombor 3, wa akhawani mutasariman. Dua saudara adik-beradik, sanak saudara yang ada hubungan silaturahim bergaduh sama sendiri. Wa akhawan mutasariman. Dua orang yang berkelahi, dia dua saudara yang berkelahi. Maksudnya jangan putus silaturahim. Putus silaturahim salah satu perkara yang boleh tidak Allah mengangkat pahala kita ataupun salat kita ke langit. 3. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam-macam lah adabnya. Di depan ni dia disebut untuk menjadikan sembahyang jemaah itu sempurna. Baik, kita tengok pengarang ni kata apa. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit panduan untuk para imam. Ni ingat, kita ambil sikit ni faedah ni. Walaupun pendek je disebut ni, ringkas, tetapi ringkas ni pun kita ambil lah sebagai faedah. Saya tak mau syarah sebab apa kita nak ambil sahaja manfaat daripada ni. Dia kata yang pertama, ini panduan tu imam lah, dengar. Jangan menjadi imam jika para makmumnya kurang senang terhadapnya atau tidak bersetuju kepadanya. Ingat, kalau imam makmum tak suka kat kita, jangan pergi gagah jadi imam. Jangan pergi jengui kepala nak jadi imam. Orang kata pantang je, nampak-nampak orang kamat, terus nak jadi imam. Ada jenis macam tu. Padahal orang tak suka pun dia. Ada orang lain yang lebih alim daripada dia. Ada jemaah kadang-kadang dia tengok, ni ustaz ni lebih alim, dia ni orang siapa pun dia kata. Mengaji pun tak seberapa, baca Quran entang bukang. Mentang-mentang lah orang nanti dia jadi imam. Dia imam dah lama jadi imam. Jadi bila, ini ada satu benda lah yang berlaku kita di masyarakat di kampung ni. Imam rawatib, ialah imam rawatib dia bergaji. Bila dah jadi imam terlalu lama, ialah dalam kampung tu dia seorang yang ada kan. Yang orang kata yang baca Quran ni cantik apa semua, itu ialah yang paling terbaik pun. Bila ada orang lain yang lebih baik daripada dia, tak ada, dia seorang jadi imam, dia tak bagi laluan ke orang. Jadi jemaah ni kadang-kadang jadi macam rimat. Apalah dia ni, semua nak berebut. Jadi imam berebut, imam solat jemaah berebut, imam Jumaat berebut, imam solat jenazah berebut, lagi berebut, hak tu dapat sampui. Nampak tak? Sebab berebut, baca talqin berebut, semua dia dapat kat dia. Sebab apa? Ni ada jenis sikap tu. Sikap suka apa? Suka nak tasaddur. Suka nak ke depan daripada orang lain. Sedangkan orang tak suka. Kita kalau orang tak tolak kita jadi imam, jangan jadi imam. Ini adab. Saya pesan pada adik, kalau kita pergi masjid, orang tak tolak kita jadi imam, jangan gagah kita nak suar kepala jadi imam. Lainlah kalau orang tolak. Orang tolak, silakan ustaz jadi imam. Orang tolak, jangan kita tolak pula. Dalam keadaan situasi ada orang yang, tak ada orang yang lebih pandai ataupun lebih fasih bacaannya, lebih faqih, melainkan kita contoh. Kita tak rasa kita baik. Cuma kita tengok, ni yang ada ni bukan imam, bukan boleh jadi imam sangat pun kan. Jadi kita rasa kita yang paling terbaik pada waktu tu, jadilah imam. Kalau orang minta kita, kalau orang tak minta, jangan pergi ke depan, gagah. Kita taqaddum, kita pergi ke depan. Ini satu. Nombor 2, kata dia, jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakangnya orang yang faqih, tengok, daripadanya kecuali orang itu enggan menjadi imam. Ini adab ni kena jaga. Kita jangan kita cepat-cepat, jangan kita tergopoh-gopoh ke depan jadi imam. Belakang kita ada orang alim, ada tok guru, orang yang lebih faqih. Dalam solat berjemaah, solat fardu berjemaah, imam yang kita kena utamakan nombor 1 sekali adalah faqih. Ni dia sebut pada muka surat 9, poin nombor 6. Ada sebut dalam kitab ni. Yang paling terbaik faqih. Kita nampak dia tok guru, dia ustaz. Hatta bacaan Quran dia tu tidaklah sehebat kita contoh. Bukanlah baca Quran dia salah, tak salah. Baca Quran dia betul, makhrajnya betul. Cuma tak adalah sedap macam sesedap kita. Kita mungkin hafiz Quran, mungkin qari. Dia faqih tapi dia bukan qari. Dia lebih utama daripada kita. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Kena sedar diri. Tengok ada orang alim, silakan. Hatta, lagi-lagi kalau dia lebih tua daripada kita, lebih kena utamakan. Dia faqih, dia baca Quran lebih pula daripada kita, lagilah. Nombor 3, dia lebih tua, senior pada kita, kena dahulukan. Jangan tiba-tiba kita orang muda pula nak pergi ke depan. Jangan.
Orang muda jangan berlagak pandai. Orang tua jangan sombong. Ini adab kita. Itu sebab Nabi kata laisa minna man lam yuqir wa laisa minna man lam yuqir kabir wa lam yarham bis-saghir wa la yarhamus saghir. Bukan daripada kalangan kami orang yang tak muliakan orang yang tua, yang hebat ataupun yang ada umur senioriti, dan bukanlah daripada golongan kami, kata Nabi, yang tidak mengasihi orang yang lebih muda. Orang muda kena kita kasih, orang tua kita kena hormat. Bila kita ni, walaupun pandai sikit, dah alim sikit, jangan belagak, jangan sombong. Lupakan jasa orang-orang terdahulu. Jangan kita tengok orang belakang, orang depan kita kecil je. Macam orang tu jahil sangat. Jangan. Kita kena rasa rendah diri, tawaduk. Walaupun kita lebih alim, kita kena tawaduk. Baik nah. Jadi kalau ada orang di belakang lebih faqih, nampak dia ada, dahulukan dia. Kita ke belakang. Dahulukan dia. Kena dahulukan. Silakan ustaz, silakan tuan guru. Saya di sini ada seorang ustaz lah, tok guru. Dia mengaji mengaji di Pondok Fatani dulu. Dia orang Fatani, tapi dia Kerajaan Malaysia dah lah. Pernah mengaji di Mesir. Orang alim, tok guru lah. Di imam masjid. Kalau saya ada, kadang-kadang dia tolak tadi jadi imam. Saya kata tak apalah ustaz, silalah jadi imam, sila. Dia pun tolak, jadi. Dia suruh tolak juga. Kita segan sebab dia lebih berumur, lebih faqih, lebih alim daripada kita. Itu kita kena hormat. Kadang-kadang tu saya menyorok. Bila orang tak khamat lagi tu, saya menyorok kat luar kan. Kalau menyorok kat luar, dia tak nampak. Kalau masuk dalam, dia nampak kan. Sampai tahap begitulah. Kita bukan nak tolak, tapi masalahnya kita kena sedar diri kita tu sabar. Tapi kalau tak ada orang yang alim, melainkan kita saja, kita kena ambil tanggungjawab tu. Jangan kita tolak-menolak pula dah. Bagi orang jahil yang jadi imam. Tu. Nombor 3, bila jadi imam, hendaklah ia berikhlas kepada Allah sebagai seseorang yang menunaikan amanah Allah. Bila jadi imam, kena ikhlas sungguh-sungguh. Jangan harap orang puji suara kita sedap. Jangan harap orang puji kita ni hebat. Jangan. Ikhlas khalisan lillahi azza wa jalla. Khalis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil elang gaji sebagai tu imam, adakah itu menafikan keikhlasan? Tidak. Ada orang kata saya jadi imam, Ustaz, dilantik. Dia bagi elang sebulan 900, 800, 1500 ada juga di Kuala Lumpur. Jadi itulah kerja saya jadi imam. Adakah saya tak ikhlas? Adakah saya imam yang tak diangkat amal ibadat solat saya ke langit? Bukan. Ikhlas bukan maksud tak ambil rawatib. Rawatib ni maksudnya gaji. Ikhlas bukan maksud tak ambil gaji. Gaji tersebut atau elang tersebut kita anggap dia sebagai hadiah. Dalam kitab apa? Ada sebuah kitab. Saya tak ingat nama kitab tu. Lebih kurang nama kitab dia. Apa dia? Lupa dah nama kitab dia. Karangan Imam Abu Laith As-Samarqandi. Bukan Tanbihul Ghafilin. Satu lagi. Saya tak ingat nama kitab tersebut. Abu Laith As-Samarqandi dia sebut dalam mengambil ujrah ataupun mengambil upah atau mengambil duit ni. Dalam mengambil upah ataupun duit ni, dia ada 3 hukum. Pertama, hisbatan lillah. Kita buat kerja tu memang semata-mata kerana Allah Ta'ala saja. Maksud kita tak buat kerana lain, buat hanya kerana Allah. Ni, hisbatan lillah. Kalau orang bagi pun kita tolak. Maka kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, yang ni yang terbaik. Yang ni yang paling afdal. Ini adalah amalan para anbiya. La uridu minkum jaza'an wala syukura. Aku tak minta pada kamu balasan ataupun terima kasih pada kamu. Kita buat ni hisbatan lillah. Kalau boleh jadi imam kerana Allah Ta'ala. Tak minta satu duit pun, satu sen pun. Memang jadi imam hari-hari. Itu lebih baik. Yang keduanya, iaitu jikalau orang bagi, orang beri, kita ambil. Jikalau orang tak bagi, kita tak minta. Nampak tak? Ini namanya apa? Hadiah. Yang ni juga amalan para nabi, para anbiya. Khusus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak terima sedekah, Nabi Muhammad tak terima apa-apa, melainkan hadiah. Betul tak? Siapa-siapa yang bagi hadiah kat Nabi, Nabi terima tak? Terima. Macam tu juga. Nabi tak tetapkan apa-apa, tu namanya hadiah. Hadiah, apa yang kita buat kerja tanpa kita tetapkan harga. Kita jadi imam, orang nak bagi berapa, bagilah. Tak bagi pun tak apa. Maksudnya apa? Ini adalah amalan yang kedua yang terbaik. Boleh tak? Boleh. Ini juga diharuskan.
Yang ketiga, yang ni khilaf antara ulama. Dia buat kerja amalan, jadi imam dan sebagainya untuk mengambil gaji dan ambil gaji atas pekerjaan dia tersebut. Macam mana? Tetapkan gaji ke apa sebagainya. Macam mana? Hukumnya yang paling rajih di sisi para ulama, hukumnya adalah harus. Kerana ada hadis Nabi SAW, Nabi kata, inna khaira ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang kamu boleh ambil daripadanya upah adalah mengajar kitab Allah. Jadi imam juga diqiyaskan seperti kitabullah, mengajar kitab Allah Ta'ala. Mengajar Quran, mengajar ilmu agama, menjadi imam. Bukan semestinya orang kata bila kita letakkan harga, orang kata jual agama. Bukan. Itu boleh, dibolehkan. Inna khaira ma akhadhtum alaihi ajra kitabullah. Nabi kita sebaik-baik perkara yang kamu boleh ambil upah adalah kitab Allah. Sahabat Nabi SAW, tak silap saya, Abu Sa'id Al-Khudri, yang masuk ke kampung, tempat satu kabilah kampung tersebut, ketua mereka disengat oleh kalajengking. Dapat hadiah beberapa ekor kambing. Atas apa? Sebab dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dia baca, dapat kambing, sembuh penyakit. Nampak tak? Nabi terima tak? Nabi kata ambil, itu hak kamu. Maksudnya kalau orang bagi, orang hadiah, orang upah, boleh diterima. Baik, jadi nak sebut apa di sini? Bukan maksudnya bila kita ambil upah ataupun ambil gaji bererti kita tak ikhlas. Tak betul. Baiklah, jadi imam yang ketiga kena ikhlas. Nombor 4, sebelum mengangkat takbiratul ihram, hendaklah ia memeriksa saf-saf supaya rata. Yang ni kalau bukan dalam situasi kita hari ni lah, pandemik ni. Baik. Kalau kita jadi imam, bila kita tengok sebelum angkat takbir, pastikan saf tu dipenuhkan dahulu. Penuhkan saf dulu sebelum dimulakan saf yang kemudian. Ni banyak yang berlaku. Imam ni syok sendiri. Dia pergi ke depan, terus angkat takbir jadi imam terus. Tak betul. Kita tengok makmum di belakang ni. Dah rapat ke belum saf? Dah penuhkan saf kiri kanan? Saya selalu tengok, kadang-kadang di kiri. Kadang-kadang saf yang di kanan saya contoh. Kiri makmum, kanan saya. Saya tulis ke belakang, di kanan saya. Ada di bahagian kanan tu ada tirai, belakang tu perempuan. Jadi orang lelaki ni tak mau masuk ke tepi. Jadi saf yang pertama ni tak penuh. Saf yang kedua tak penuh. Dia pun buat saf yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tak penuh yang bahagian kanan saya ni jadi imam. Jadi tuan-tuan sebagai imam, tuan-tuan kena panggil ataupun kena seru. Jemaah di belakang saf yang ketiga dan keempat. Penuhkan saf yang pertama dan yang kedua. Jangan mulakan saf sebelum penuh saf yang pertama dan kedua. Ini kita kena peringatkan selalu bagi jemaah yang ada. Kena peringatkan selalu. Kadang-kadang mereka ni tak tahu atau tak nampak. Atau mereka ni ambil sambil lewa je. Kita kena tegur untuk penuhkan. Selagi mana tak sempurna, Nabi SAW sampai ke satu tahap, masuk ke celah-celah saf untuk tarikkan saf bagi rapat. Sampai ke tahap begitu Nabi SAW. Nabi masuk ke celah saf, Nabi tarik bahu sahabat-sahabat supaya lebih rapat. Nak sebut bahu ini yang perlu dijaga oleh imam. 5, imam hendaklah mengangkatkan suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga apabila menyebut takbir-takbir perpindahan, yakni intiqalat, rukun fi'li kepada rukun-rukun lain. Takbir yang kelima adab ni, imam mesti kuatkan takbir dia. Jangan takbir dengan slow, dengan perlahan. Makmum di belakang kalau ramai, lagilah kita kena kuat. Faham tak? Takbir dengan sempurna. Bagi makmum ni dengar takbir kita. Takbiratul ihram, takbir intiqalat. Mudah untuk dia bergerak. Ini tak suara dia. Ini tidak makmum suara dia. Imam pula suara dia slow. Yang ambil tu makmum lagi kuat daripada imam. Ni pula menyalahi sunnah. Makmum takbirnya lebih kuat daripada imam. Imam pula slow. Terbalik. Dah jadi melanggar dengan sunnah Nabi SAW. Patutnya imam ni takbirnya sir. Silap. Makmum ni takbirnya sir. Imam takbirnya secara jahar. Ni terbalik. Makmum pula takbir jahar. Imam pula takbir sir. Makmum nak takbir dengan jahar ni, makmum kalau nak takbir dengan jahar, seorang saja boleh, iaitu mubaligh. Mubaligh ni orang duduk di belakang imam untuk menyampaikan suara dia kepada makmum yang di belakang. Itu mubaligh. Macam di Masjidil Haram tu kan. Itu mubaligh. Itu saja seorang yang boleh jahar. Yang lain, makmum yang lain tak boleh. Takbirnya sir.
Tapi hari ini saya tengok yang makmum pula takbir jahar, imam takbir sir. Dah berlanggar dengan sunnah Nabi SAW. Baik. Yang keenam, okey. Yang keenam, yang terakhir, diutamakan imam dalam solat berjemaah itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Pertama, yang lebih faqih, yakni yang lebih alim dalam ilmu fiqh. Saya sebut dah tadi. Ini yang kita kena tolak dia jadi imam. Al-faqih, orang yang lebih faqih dalam ilmu agama. Kadang-kadang dia pandai dalam akidah, pandai dalam nahwu saraf, tapi tak pandai dalam bab fiqh. Contohnya, jadi orang macam ni tak dianggap faqih. Faqih ni yang alim dalam bidang fiqh, hukum hakam. Khususnya kata ulama, sebahagian ulama kata bukan faqih dalam semua sudut. Payahlah gitu. Kita nak cari imam yang faqih semua segi. Faqih bab puasa, faqih bab haji umrah, faqih bab muamalat, tak boleh. Bukan maksud dia begitu. Faqih di sini adalah faqih khusus dalam masalah solat dan hukum hakamnya. Itu maksudnya. Yang kedua, qari. Qari ni yang pandai baca Quran. Qari bukan suaranya sedap. Dah. Suara sedap itu lebih utamalah. Kita utamakan ibadah dia. Lebih utama suara sedap. Tapi yang qari ni maksudnya yang membaca dengan sempurna, makhraj huruf diberikan hak yang sesuai. Yang ketiga, warak. Warak ni bukan maksud warak tunduk kepala, bukan. Warak maksudnya adalah meninggalkan yang harus atau yang syubhah kerana takut terjatuh dalam lubang haram. Tarkuma Allahumma salli ala Muhammad dalam hadis Nabi SAW dalam apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab dia sebut dalam satu kata-kata hadis mauquf lah, disandar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, ataupun sabda sahabat Nabi sendiri sebut. Tak silap saya hadis Nabi. Ada sebahagian kata mauquf, ada sebahagian kata marfu' pada Nabi SAW. Baik, Nabi kata la yablughu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa minhu makhafatan ma bihi ba's. Dalam hadis sebut Nabi kata tak akan dapat seseorang itu kepada kedudukan darjat orang yang bertakwa melainkan dia meninggalkan apa yang tidak mengapa baginya untuk diambil kerana takut jatuh kepada benda yang diharamkan oleh Allah. Itu warak. Warak ni meninggalkan syubhat. Tarkus syubhat adalah maksudnya warak. Kalau tengok orang ni suka makan benda syubhah, suka makan benda haram lagi lah. Orang macam ni tak layak jadi imam. Baik nah. Yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Boleh. Saya baca je. Ini lepas baca je nak cepatkan. Yang lebih lama memeluk Islam. Maksudnya yang lebih awal memeluk Islam. Yang lebih bersih pakaian dan badan serta lebih bersih pekerjaan dari kekotoran dan daki-daki. Jangan tolak orang yang kotor bajunya, yang tak sempurna bajunya. Yang mempunyai suara yang elok. Suara ujung sekali, last sekali. Qari itu bukan maksud suara sedap. Qari itu yang pandai, yang bagus bacaan Al-Qurannya. Yang cantik parah rupanya. Itu antara contoh. Jika ada persamaan dalam kelaikan menjadi imam, umpamanya sama-sama elok bacaan Al-Quran, hendaklah diutamakan orang yang lebih warak dan seterusnya. Kemudian jangan tolak menolak menjadi imam. Jangan. Kamulah jadi imam. Kamulah. Jangan tolak-tolak. Ya, itu tolak menolak jadi imam tu makruh. Orang dah qamat, dia masih lagi dia tolak-tolak. Kamulah jadi imam. Kamulah sila. Duk sila. Orang dah tolak terus je. Dah orang tolak teruskan. Orang jemput kita jadi imam, terus pergi ke depan. Kalau orang tak jemput, jangan kita pergi. Itu maksud dia. Baik, selesai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ni kita masuk apa? Muwafiq dan masbuq. Baru kita masuk muwafiq dan masbuq. Baik, kata musannif di dalam sembahyang berjemaah. Okey, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah seperti sembahyang sunat tarawih dan lain-lain lagi. Bagi seorang makmum, semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti berada dalam salah satu dari dua keadaan. Kita bila solat berjemaah dengan imam, tak kira solat sunat atau solat fardu, mesti kita ni berada dalam dua situasi sahaja.
Dia tak ada nombor 3. Dia mesti salah satu. Tak ada nombor 3. Sama ada dia ni makmum, kita tengok. Dia kata sini, sama ada dia menjadi seorang yang muwafiq. Muwafiq ni daripada perkataan wafaqa. Yuwafiqu muwafaqah. Muwafaqah ni maksudnya bersama, seiring, mengikuti. Tu muwafiq. Muwafiq ni setuju, ikut. Baik. Bersama dengan imamnya. Atau masbuk. Masbuk ni apa? Didahului oleh imamnya. Ingat, saya nak sebut di sini. Istilah muwafiq maksudnya bersama dengan imamnya. Masbuk didahului imamnya daripada dia. Imam mendahului makmum. Nampak tak? Ni maksud pada segi lurah bahasa. Maksud pada segi lurah tak ada kaitan ataupun bukanlah maksud pada sudut segi bahasa ataupun istilah syarak. Okey? Jangan kita ambil makna masbuk. Ada orang silap faham. Bila ambil makna masbuk maksud dia apa? Terlepas rakaat dengan imam. Betul tapi salah. Takrif yang tak betul ataupun tidak tepat. Takrif yang akan disebutkan kita tengok depan ni. Jadi makmum ni dengan imam masa solat jemaah antara dua. Sama ada dia masbuk atau dia muwafiq. Jadi sekarang ni kita nak kenal dulu siapa dia siapakah dia mau muwafiq, siapakah dia masbuk. Dan apa syarat-syarat muwafiq, apa syarat-syarat masbuk. Apa maksud muwafiq, apa maksud masbuk. Dan apa yang patut muwafiq buat dan apa patut masbuk buat. Hukum bagi muwafiq berbeza dengan hukum bagi masbuk. Kalau kita seorang makmum yang muwafiq, hukum kita adalah tertakluk bawah hukum muwafiq. Kita kena ikut tata cara solat orang yang muwafiq. Tapi kalau kita ni makmum yang masbuk, tata cara solat kita kena mengikut hukum hakam berkenaan tentang solat yang masbuk. Baik. Jadi maksud kita kena kenal dulu masbuk tu apa, muwafiq itu apa. Dah tahu siapa masbuk, siapa muwafiq, baru kita kenal diri kita ni masbuk ke muwafiq. Baru kita nak tahu belajar apa dihukum muwafiq dan masbuk. Baik nah? Lalu kita tengok pengarang ni kata apa? Atau dengan lain perkataan bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat bersembahyang bersama imamnya dari awal lagi. Dan kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat sedangkan imam sedang sembahyang. Atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi. Tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab sesuatu hal. Oleh itu, seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk dan kadang-kadang ia menjadi muwafiq. Jika semasa dia menjadi muwafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muwafiq. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Dan begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuk, kewajipan ke atasnya memelihara syarat dan peraturan sebagai seorang masbuk pula. Ni saya nak baca gitu sajalah. Dia kata sini, dia ada penerangan dia yang tidaklah terlalu tepat sangat. Tapi tak apalah. Kita tengok. Dia kata, kadang-kadang atau dalam istilah lain, perkataan lain, dia kata, setiap makmum tu kadang-kadang sempat solat daripada awal. Ada yang kadang-kadang masuk lewat, sedangkan imam dah sembahyang. Sebenarnya, dhabit kaedah nak kenal masbuk dan muwafiq bukanlah begitu. Kadang-kadang kita masuk lewat, tak semestinya kita masbuk. Kadang-kadang kita masuk awal, tak semestinya kita tak masbuk. Jadi, ta'rif masbuk dan muwafiq itu, dia ada satu ta'rif yang kita kena teliti elok-elok. Jadi, yang ujung tu betul lah. Kalau kita ni muwafiq, kita kena jaga hukum hakam sebagai muwafiq. Kalau kita masbuk, kita kena tahu hukum hakam sebagai seorang yang masbuk. Jangan main hentam je. Boleh nak? Kadang-kadang kita duk tanya orang ini, zaman hari ni. Jangan kata tanya makmum, kita tanya imam. Kan, imam. Imam tu kadang-kadang jadi imam tu sendiri pun tak tahu. Kan, kamu ni imam, satu hari kamu jadi makmum. Imam pun jadi makmum juga. Tadi kamu solat, kamu muwafiq ke masbuk? Dia sendiri pun tak tahu dia masbuk ke muwafiq. Jadi ramai di luar sana yang tak tahu tentang apa tu masbuk dan muwafiq. Baik, kita masuk teruslah takrif dia. Takrif masbuk dan muwafiq. Kita tengok takrif dia. Tepat ataupun tidak, betul ataupun tidak takrifnya kita akan tengok nanti bersama-sama.
Ta'arif muwafiq dan masbuk. Tuan-tuan, saya ada sharekan saya punya nota ataupun risalah yang saya terjemahkan daripada kitab Masail fil Masbuqi wal Muwafiq ala Madhhab al-Imam Syafi'i, karangan Syekh Muhammad Ali Al-Khatib daripada Yaman. Beliau ni salah seorang daripada ahli majlis fatwa di Yaman. Dikatakan dia ni kalau tak kerana nak didahulukan atau didahulukan para habaib keturunan Nabi, habib-habib keturunan Nabi yang faqih sebagai mufti, orang akan lantik dia jadi sebagai seorang mufti kerana dia ni seorang yang cukup faqih. Syekh Muhammad Ali Al-Khatib ni antara ulama yang faqih di Yaman. Beliau juga tenaga pengajar pensyarah di Universiti Ahqaf di Yaman. Salah seorang guru saya di Mesir namanya Syekh Salim Al-Khatib, hafizahullah. Syekh Salim Khatib ni salah seorang guru kami juga antara keluarga Al-Khatib. Keluarga Al-Khatib ni keluarga yang memang orang yang fuqaha, alim mereka. Dikenali di Yaman, keluarga Al-Khatib ni adalah keluarga yang faqih mereka. Ramai yang faqih. Jadi saya terjemahkan risalah dia ni. Risalah dia tak tebal mana, sikit je, dalam beberapa muka surat saja. Lalu saya syarah, saya ulas, saya tambah. Jadilah lebih kurang 19 muka surat. Semuanya lebih kurang 19 muka surat saya tambah pada awalnya, dan saya bawa nas daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab ni, apa yang saya rasakan perlu saya bawa nas, saya akan bawakan nas ibarat daripada kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i untuk lebih kuat lagi. Kadang-kadang kita ni tak mau buka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i pendapat-pendapat yang kuat dan rajih. Kita kena buka, kena ambil. Dan saya bawa semuanya nas daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i, daripada Hasyiah Al-Bujairini saya bawa, daripada Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ada saya ambil daripada Bushra Al-Karim. Yang paling banyak saya ambil faedahnya daripada kitab Syarah Bushra Al-Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim. Jadi saya banyak ambil daripada situ. Bughyatul Mustarsyidin, ini antara kitab yang saya bawa masukkan dalam perbahasan ni. Jadi tuan-tuan, kita nota tu saya dah bagi pada penganjur, dan bagi siapa yang tak dapat, tuan-tuan boleh inform pada penganjur dan minta nota dia, ataupun kita panggil bahasa mudahnya nota lah. Nak sebut perkataan apa dah. Risalah yang saya terjemah ni, yang ni lebih lengkap ataupun lebih syumul lah, ataupun lebih detail berbanding kitab ni. Kitab ni dia hanya tulis umum saja. Untuk permulaan baguslah baca kitab ni. Tapi kita kena teliti juga kesilapan kalau ada. Tapi saya tak kata apa yang saya tulis ni tak silap ataupun tak ada satu kesilapan. Mungkin ada kesilapan, tetapi kesilapan yang minimum lah. Sebab kita ambil daripada kitab-kitab mu'tabar mazhab Syafi'i, dan saya translate terus daripada kitab risalah Syekh Muhammad Ali Al-Khatib ni. Baik, kita tengok ta'rif muwafiq. Muwafiq maksud dia apa? Maksudnya ialah, kata pengarang pada muka surat 10, seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam, ya, semasa dia berdiri, yakni sedang dalam duduk qiyam bersama imamnya, di mana ia sempat berjemaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga tamat, mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan uruf. Dalam kitab sebut aruf, bukan aruf tapi uruf. Uruf, lebih tepat sebutannya uruf. Aruf tu macam pelik sikit lah, uruf. Baik. Di kalangan uruf orang ramai, tidak berdasarkan kepada bacaan makmum itu, dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya, tetapi berdasarkan kepada bacaan uruf orang ramai. Saya baca dulu, nanti saya akan baca daripada nota saya ni. Daripada nota saya yang saya ambil daripada ta'rif ni, yang saya ambil daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Masbuk pula siapa dia? Maksudnya ialah seorang makmum yang tidak sempat berjamaah semasa berdiri, yakni qiyam. Semasa berdiri imamnya, sekadar masa membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang pertengahan, yakni qira'atun mu'tadilah. Tidak terlalu cepat, yakni bacaan tu tak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam,
dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum. Bahkan mengikut bacaan uruf orang ramai. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya, sekadar masa yang membolehkan ia membaca Al-Fatihah sehingga selesai, maka dinamakan masbuk. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga dan seterusnya pada rakaat keempat. Okey, baik. Betul. Kita tengok ta'rif daripada kitab yang saya tulis ni. Makmum muwafiq. Ta'rif dalam bahasa Arab disebut huwa man adraka ma'al imami zamanan yasa'ul fatihata bin nisbati lil qira'atil mu'tadilati la li qira'atil imam wa la li qira'ati nafsi. Okey. Makmum muwafiq tu siapa dia? Iaitu makmum yang memperolehi kadar waktu yang cukup bersama imamnya. Makmum muwafiq adalah makmum yang dia dapat masa dia yang cukup. Semasa berdiri dengan imam tu, masa cukup untuk dia menghabiskan bacaan Fatihah. Masa tu nak ukur banyak mana? Masa bacaan Fatihah tu. Sebab kita punya bacaan Al-Fatihah kita punya bacaan Al-Fatihah berbeza-beza. Maksudnya, bacaan Fatihah kita hari-hari ni, lain orang, lain dia punya tempoh masa dia. Maksudnya, orang ni baca kadang laju sikit, orang ni baca kadang lambat sikit kan. Jadi bacaan tu sebenarnya tidak sama bagi setiap orang. Benda yang berbeza-beza pada orang. Jadi kita nak ambil tempoh bacaan masa yang cukup untuk baca Fatihah, tempoh tu, nak ambil ukuran bacaan tempoh dia banyak mana. Maka kata dalam kitab, dalam nota saya ni, dengan mengambil kira tempoh bacaan yang sederhana. Maksudnya kita ambil kira dhabit dia, bacaan dia, tempoh masa tu berdasarkan tempoh masa yang cukup untuk bacakan Fatihah. Maksudnya bila kita masuk, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita pun terus baca Fatihah. Betul tak? Bila baca, habis baca cukup masa tu. Masa tu cukup. Berapa masa kadar bacaan Fatihah? Yang sederhana. Bukan kadar kelajuan bacaan imam, maupun kadar kelajuan bacaannya sendiri. Kita kadang laju baca, kadang-kadang imam pun laju juga. Jadi bukan ikut kadar bacaan imam atau makmum, bukan. Ikut kadar yang sederhana, yang biasa, yang standard. Standard bacaan ni berapa lama? Selalu saya buat daurah ni, saya baca, saya minta orang bacakan, ataupun saya bacakan. Sebagai contohnya, kita ambil masa. Katalah tuan-tuan di rumah ada pengukur masa lah, ataupun kita panggil, kita nak ukur masa kita. Baik. Saya bacalah, ini kadar sederhananya. Kalau diukur anggaran ni kan, saya sebut anggaran teruslah senang. Anggaran yang lebih kurang 20 hingga 25 saat atau 30 saat. Paling-paling lambat tu 30 saat lah, tu kira lambat lah. Tapi Fatihah kita mesti akan habis dalam lingkungan 20 hingga 25 saat. Itu je lama dia. Bacaan yang sederhana. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tengok. Kalau kita ukur, balik-balik sendirilah baca. Dah tahu kan kadar bacaan sederhana tu kan? Yang tu saya kira dia anggap bacaan yang sederhana. Maksud tak laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tu laju sangat. Kadang-kadang orang tak sedang, dia baca laju. Memanglah sempat. Orang lain tak sempat sebab dia baca sederhana. Kamu baca laju, sempatlah tadi. Nampak tak? Sedangkan kamu tu masbuk, tak cukup masa. Tapi sebab dia baca laju. Baca laju sekalipun, tapi makhrajnya, tajwidnya, lentang bukang, tak guna juga. Batal juga solat. Jangan kita kalut-kalut. Bacaan kita sederhana. Saya sebut, kalau buat di rumah, mesti tuan-tuan akan jumpa antara 20 hingga 25 saat.
Okey? Ataupun jangan nak ukur lambat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu saja dah berapa saat. Bila nak baca nak berhabis sampai dhalin, saya rasa dekat 2 minit kot. 5 minit ke apa 10 minit ke. Jenuh lah gitu. Kita nak habiskan tu bukanlah sampai tahap begitu. Jangan lambat sangat, jangan terlalu pantas. Itu dia punya kadar bacaan. Itu adalah ta'rif bagi muafiq. Muafiq dia sempat, masa dia berdiri dengan imam tu sempat untuk dia habiskan Fatihah. Kadang-kadang dia masuk tu imam dah baca Fatihah ataupun imam dah baca surah tapi imam baca surah yang panjang. Tapi dia sempat dah habiskan Fatihah dia sempat. Maka dia dianggap makmum yang muafiq. Sebab dia boleh habiskan Fatihah dia semasa dia dan imam masih lagi berdiri. Boleh faham tak? Itu makmum yang muafiq. Baiklah. Yang kedua pula masbuk. Masbuk huwa man lam yudrik ma'al imami zamanan yasa'ul fatihata bin nisbati lima dhukir. Masbuk lawan bagi muafiq, iaitu yang tidak memperolehi kadar waktu yang cukup bersama imamnya untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan kadar bacaan yang sederhana. Maksud dia apa? Maksud dia kalau kita masuk tak sempat baca Fatihah, imam terus rukuk, Allahu Akbar, masuk, imam rukuk. Ataupun kita sempat baca 3 ayat, imam berukuk, tak habis. Bacaan kita tidak laju sangat, tak lambat sangat, tapi sempat 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam pun Allahu Akbar. Sempat 3 ayat. Jadi dikategorikan makmum yang jenis begini, dia agak makmum yang masbuk. Masbuk dan muafiq ni, dia bukan rakaat pertama saja. Dia boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Maksudnya, kadang-kadang ada makmum yang masbuk rakaat pertama. Ada makmum yang masbuk rakaat kedua pun masbuk juga. Ada juga. Masbuk rakaat pertama, masbuk rakaat kedua. Boleh jadi. Masbuk rakaat pertama, masbuk rakaat kedua. Dia akan cerita nanti depan ni. Dalam buku saya ni, dalam kertas yang saya tulis ni, di ujungnya akan ada dia cerita, ada kisahnya. Ataupun makmum ni pada awal solat rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Boleh jadi. Rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia masbuk. Boleh jadi. Ada rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Contohnya rakaat kedua dia masbuk macam mana? Dia sujud lama. Dia tak perasan yang imam dah bangkit. Nampak tak? Dia tak perasan yang imam dah bangkit. Di sini ada khilaf lah. Tapi tak apalah, kita cerita contoh. Bila dia bangkit lewat, bangun, tiba-tiba tak cukup masa untuk baca Fatihah. Adakah dia masbuk ke dia muafiq? Yang ni akan dibincangkan pada waktu akan datang. Sebahagian ulama kata dia masbuk. Maksud bila dia bangkit tak cukup habiskan Fatihah, dia wajib ikut imam terus. Imam rukuk, dia kena rukuk, tinggalkan Fatihah. Maksudnya rakaat pertama dia muafiq. Memang dia datang awal, takbir pertama dengan imam. Tapi tiba-tiba waktu sujud yang pertama tu, sujud rakaat yang pertama, sujud yang kedua tu, dia sujud lama. Sampai mungkin dia tak sedar yang imam dah bangkit tegak berdiri. Bila dia sedar, dia bangkit, imam nak rukuk dah. Nampak tak? Jadi masa tu cukup dah untuk baca Fatihah? Tak cukup. Maka boleh dia apa? Masbuk. Tak cukup masanya tak cukup untuk menghabiskan Fatihah. Maka itu sebab di penghujung kitab ni dia kata apa? Masbuk dan muafiq boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Dan dia sebut juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, masbuk dan muafiq boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dia boleh jadi rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, boleh jadi. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat pertama muafiq, rakaat kedua masbuk, boleh jadi. Jadi masbuk dan muafiq ni boleh berlaku pada sampai kepada 4 rakaat. Mana-mana rakaat boleh berlaku masbuk dan muafiq. Yang penting kita kena belajar bab masbuk ni. Itu sebab saya kata bab masbuk muafiq ni bab yang paling susah sekali lah, rumit. Kalau kita pening ni kena banyak kali ulang. Banyak kali ulang insya-Allah boleh faham. Baik. Sekarang ni masbuk muafiq ni kita nak bincang. Ni kita tak bincang daripada kitab ni ya.
Ni saya ambil dari kitab saya. Masing-masing saya rasa dapat dah nota ni. Semua. Yang tak dapat boleh minta pada penganjur. Ataupun masuk dalam grup. Grup rasmi daurah pengajian kita. Ada dimasukkan dalam tu PDF kitab ni. Harap semua boleh tengok. Saya tak boleh nak present kat sini sebab saya pakai handset kan. Jadi saya tak pandai nak present tak pandai. Kalau ada sahabat-sahabat yang boleh present, silakanlah. Kalau ada yang boleh present daripada live ini, silakanlah. Saya tak boleh nak present, tak pandai lah. Tak pandai nak present. Macam mana tak? Nak masuk tu, tak pandai. Saya pun tak erti. Ada ke tidak, saya tak tahu. Saya tak pasti. Saya pakai handset. Tapi ada laptop ni. Baik. Dengar tuan-tuan yang mungkin tak ada, dengar sahaja. Baik. Dalam kitab saya tulis ni, membaca Al-Fatihah. Baik. Kan tadi kita sebut dalam ta'rif, orang muafiq, dia sempat. Bukan orang muafiq ni orang yang sempat. Masanya, waktunya. Bukannya semestinya dia habis baca tak. Maksudnya apa? Muafiq ni orang yang sempat waktunya, masa dia untuk menghabiskan Fatihah. Sekalipun tak habis sebenarnya. Sekalipun tak habis, kadang-kadang tu tak sempat habis. Tak sempat habis kadang sebab tertentu. Contoh depan dia akan bagi contoh. Dia sibuk dengan apa? Contohnya kan, depan dia akan bagi contoh. Dia masuk, dia patutnya muafiq. Dia muafiq, cukup masa Fatihah. Tapi sebab dia ni sibuk baca doa iftitah. Dia sibuk buat benda lain. Contohlah kan. Menyebabkan bila dia baca Fatihah tak sempat habis. Nampak tak? Kalau dia baca terus Fatihah tadi, sempat habis. Maka orang macam ni dia bukan kategori masbuk. Dia dikategorikan sebagai muafiq. Ni penting ni. Ni payah sikit. Bukan payah sangat, tak payah. Dia bila ni masuk, dia angkat takbir, dia muafiq. Hukumnya dia muafiq. Tapi dia silap sangka yang dia kata, ustaz kata kalau tak sempat habis baca Fatihah, masbuk. Bila masbuk boleh ikut imam. Terus tinggalkan Fatihah. Ni silap faham. Tadi bila kamu masuk dalam solat, kamu takbir kan? Takbir. Lepas tu kamu buat apa? Lepas kamu takbir tu, kamu baca apa? Saya baca ni. Baca doa iftitah Ustaz. Lepas baca doa iftitah, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi. Kemudian saya baca Fatihah. Tapi bila sampai ayat ketiga, imam rukuk. Kira masbuk lah. Dah. Sebab saya tak cukup masa untuk baca Fatihah. Tidak. Masa kamu cukup. Tapi sebab kamu buang masa kamu untuk baca benda yang sunat, menyebabkan Fatihah kamu tu tak habis. Sedangkan masa tu cukup dah untuk habiskan Fatihah. Cukup. Kalau kamu tak baca doa iftitah tadi, kamu tak baca ta'awuz tadi, agak-agak Fatihah kamu habis tak? Habis? Kalau macam tu, kamu dikira muafiq. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena habiskan Fatihah. Diberikan keuzuran 3 rukun panjang untuk kamu lewat pada imam. Nampak tak? Ini contoh. Kira dah masuk dalam perbincangan kita ni. Cuma akan datang, akan masuk lebih detail lah. Cuma saya nak sebut di sini adalah, saya nak bagi tuan-tuan faham betul-betul takrif ni. Muafiq, bukanlah maksud pengarang muafiq ni adalah dia sempat baca. Kalau tak sempat baca pun kadang-kadang boleh jadi muafiq. Maksud janji apa? Janji masa tu kita agak-agak lah kita predict. Agak-agak masa tu memang cukup tak baca Fatihah. Kalau aku tak buat benda sunat tadi. Kalau aku tolak waktu aku baca doa iftitah, agak-agak cukup dah aku baca Fatihah. Cukup. Kalau cukup, maka kita dianggap kalau cukup kita dianggap sebagai muafiq. Kalau tak cukup dianggap masbuk. Jadi masa tu bukan semestinya habis baca. Kadang-kadang tak habis pun kita kena perhabis juga. Sebab kita muafiq. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, kenapa menjadi ukuran masbuk dan muafiq itu sempat baca Fatihah ataupun tidak? Kerana kita punya pandangan bagi seorang yang salat, bagi seseorang yang salat, Fatihah adalah wajib ke atasnya. Sama ada dia ni adalah imam ataupun berjemaah ataupun dia solat bersendirian. Mazhab kita Syafi'i, ni saya sebut dulu ya. Mazhab kita Syafi'i, kita ni solat bersendirian ke atau solat berjemaah, kita wajib baca Fatihah.
Dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki, mazhab Hanafi, tidak mewajibkan bacaan Fatihah dalam solat berjemaah. Kerana Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Yang ni yang ada seorang yang kita panggil influencer lah, seorang pendakwah. Ada seorang ni pendakwah yang terkenal, yang kontroversi lah, dia Terengganu kan. Bila ada orang tanya tentang ustaz, dia kata, ustaz saya ni solat, jadi imam, saya tak sempat nak habiskan Fatihah, imam pun rukuk. Kan, tak sempat nak habiskan Fatihah, imam pun rukuk. Jadi saya ni kena habiskan juga ke Fatihah ataupun macam mana? Dia kata tak payah. Ni ramai orang bila mengajar pada masyarakat selain daripada apa yang kita belajar daripada mazhab Syafi'i, jadi pening masyarakat. Dia kata tak payah, imam dah menanggung Fatihah makmumnya. Imam, bila kita jadi makmum, ada imam tanggung dah Fatihah kita. Tak payah je baca Fatihah. Kalau tak sempat, tak payah, terus rukuk ikut imam. Oh, dalam mazhab Syafi'i bukan simple macam tu. Bukan simple as that. Bukan macam tu cara simple, mudahnya. Tak. Mazhab Syafi'i, dia ada penelitian. Sama ada terus ikut imam ataupun wajib habiskan Fatihah, dia kena tengok. Kamu tu masbuk ke muwafiq? Nampak tak? Bukan semudah bila imam rukuk, terus tinggalkan Fatihah. Imam rukuk, tak apalah, aku tinggal Fatihah pun tak apalah, imam tanggung. Tak. Bukan semua keadaan imam tanggung Fatihah kita. Mazhab Syafi'i tidak memperincikan hukum begitu. Jangan pakai. Digunakan hadis dalil kan? Ni dalam buku saya, nota saya ada sebut. Saya sebut, membaca Al-Fatihah merupakan kewajipan dan rukun di dalam solat. Sama ada bagi imam maupun makmum. Imam wajib baca Fatihah, makmum pun wajib baca Fatihah. Baik nak? Solat bersendirian itu tak ada khilaf lah. Semua mazhab kata wajib. Tapi solat berjemaah, kamu imam ke makmum, dua-dua wajib baca Fatihah. Bagi mazhab Hanafi, Maliki, mungkin imam wajib baca Fatihah, makmum tak wajib. Sebab Fatihah imam adalah juga Fatihah makmum. Fatihah makmum ditanggung oleh imamnya. Kita akan tengok nanti hadis tu. Adapun hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara zahirnya imam menanggung bacaan Fatihah para makmumnya, merujuk kepada situasi makmum yang masbuk. Ingat, hadis tu memang ada hadis. Dia berkata, tapi ustaz, ada hadis kan? Bila kita solat, Nabi kata, siapa yang solat, bacaan imamnya adalah bacaan makmumnya. Jadi buat apa kita nak baca penat-penat nak baca kan? Penat-penat kita nak baca Fatihah buat apa? Imam dah tanggung bacaan Fatihah kita. Nabi pun kata, betul, ada hadis dia. Tapi boleh buka, kena buka dalam syarah-syarah kitab mazhab Syafi'i. Ni dalam kitab Al-Qawlu Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Ibnu Imad dia sebut, dia kata apa? Hadis yang dimaksudkan, yang disebutkan tu, hadis tu akan di bawah ni akan sebut pada muka surat 3. Pada muka surat 3, hadis tu ditanggung akan maknanya, iaitu dalam situasi makmum yang masbuk. Faham tak? Maksud Nabi tu adalah makmum yang masbuk, bukan makmum yang muwafiq. Makmum yang masbuk. Okey? Jadi itu maksud Nabi. Jadi kalau kamu ni masbuk, Fatihah kamu ditanggung oleh imam. Sama ada keseluruhan Fatihah atau sebahagian. Seluruhan tu maksud dia apa? Bila kita angkat takbir, imam turun rukuk. Kita tak sempat baca satu ayat pun, contoh. Maka waktu tu seluruh Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi bila kita masuk, imam masih lagi berdiri. Kita sempat baca 3 ayat, contoh. Dalam surah Fatihah ada 7 ayat. Maka 3 ayat tadi kita sempat baca, 4 ayat tak sempat. 4 ayat tadi ditanggung oleh imam. Itu maksud ditanggung sebahagian. Bukan maksud muwafiq. Muwafiq tetap kamu kena habiskan Fatihah. Sama ada kamu sempat ke tak sempat, kena habiskan Fatihah. Sebab kamu ni makmum yang muwafiq. Baik. Hadis tersebut betul diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi kata, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Hadis ni yang sahih betul. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imamnya merupakan bacaan baginya. Hadis ni macam umum kan? Itu sebab mazhab yang lain berpendapat, kalau kita solat berjemaah, imam
imam menanggung bacaan Fatihah makmumnya secara mutlak. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i ambil hadis ni dan mentakwilkan hadis ni dengan makna maksud sesiapa yang ada imamnya, maka bacaan imamnya adalah bacaannya adalah pada situasi jikalau dia ni makmum yang masbuk. Kalau dia muafiq, tak, imam tak tanggung bacaan Fatihahnya. Kamu kena pandai-pandai sendirilah. Boleh nak? Baik. Jelas. Yang ni perbahasan dia tentang ta'rif muafiq dan masbuk. Kita anjak masuk kepada hukum orang muafiq. Kita baca pada kitab kita. Kita baca nota kitab saya sikit, nota kita dulu sikit. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang yang muafiq itu pada muka surat 11 ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyamnya imam. Kita sebut dah tadi, iaitu yang dapat masa yang cukup untuk habiskan Fatihah dalam qiyam bersama imamnya. Dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca surah Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Maksud bacaan yang sederhana. Dalam kitab fiqh sebut qiraatun mu'tadilah, bacaan yang sederhana, yang tidak laju dan tidak lambat. Hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun panjang daripada imamnya, tidak termasuk rukun-rukun yang pendek-pendek. Rukun-rukun yang panjang itu seperti rukuk dan sujud, manakala rukun yang pendek seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahat, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dan i'tidal. Baik nak? Jelas. Dia kata kat sini, dia kata apa? Dia kata orang muafiq, dia boleh berundur dengan imam dengan kadar 3 rukun panjang. Baik. Diberikan keuzuran. Begini. Sebelum kita nak masuk bab ni, keuzuran ni, dia ada cerita, dia panjang cerita ni. Keuzuran ni. Sebelum nak masuk, kita tengok nota saya dulu. Nota ni adalah mukadimah. Kalau kita tak hadam mukadimah ni dulu, yang saya tulis ni pada muka surat 3. Pada muka surat 3 nota saya ni, kalau kita tak hadam ni dulu, kemungkinan kita tak faham perbahasan diberikan keuzuran 3 rukun panjang ni. Kita tak faham. Baik, sekarang ni tuan-tuan tengok pada muka surat 3. Hukum takhalluf membelakangi imam dan musabaqah mendahului imam. Baik. Sekarang ni kita punya topik perbincangan kita. Dalam solat ni Nabi pesan, iaitu Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Nabi kata bila telah dijadikan seseorang kamu, bila dilantik seorang kamu imamnya, maksudnya ada seorang imam dilantik menjadi imam bagi kamu. Ingat nah, bila makmum, bila imam, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita bersolat berjemaah ada imam, maka innama ju'ilal imam, dijadikan imam tersebut liyutamma bihi, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan lawan dia. Asas kita dalam solat berjemaah, kita tak boleh lawan imam. Sama ada lambat daripada pergerakan dia ataupun lebih cepat daripada dia. Jangan berlumba dan jangan terlambat. Begitu juga dinasihatkan jangan serentak dengan dia. Yang ni asas dalam solat berjemaah ni. Sebelum nak bincang bab masbuk muafiq ni, yang ni kena hadam dulu. Tak hadam yang ni, saya rasa depan-depan ni kita tak akan faham. Ini adalah mukadimah penting. Baik. Kalau kita tengok pada muka surat 3 ni, saya petik daripada kitab Sabilul Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala dikarang sebuah kitab namanya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin ni satu kitab yang masyhur di kalangan masyarakat orang kita Melayu ni. Sangat baik. Kitab-kitab lama ni Jawi ni kadang-kadang lama diabaikan oleh orang-orang kita zaman kemudian ni. Anak-anak muda tak ingat dah kitab-kitab Jawi ni.
di Masjid Surah pun orang tak baca kitab Jawi, semua nak pakai kitab Rumi yang moden. Ini kitab yang terbaik, saya rasakan terbaik, kerana dia mengambil daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i yang mu'tabar. Rujukan dalam kitab Sabilul Muhtadi ni rujukan yang besar. Rujukan yang besar. Sebenarnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dia karang kitab ni sebelum zaman Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri. Siapa yang baca kitab Sabilul Muhtadin, dia akan tahu Sabilul Muhtadin ni banyak dia ambil daripada kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mughnil Muhtaj, Minhajul Talibin, karangan Imam Zakaria Al-Ansari, kitab Fathul Wahhab dan sebagainya. Banyak dia ambil daripada kitab-kitab tersebut. Kerana itu sebelum pada Syekh Arsyad Al-Banjari. Tapi ulama-ulama kemudian, contohnya Imam Abdullah, kitab ni disiapkan lebih awal sedikit, ataupun dia lewat sikit. Kitab Sabilul Muhtadi ni dikarang lewat sikit daripada kitab Hasyiah At-Tahrir yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi, Syekhul Azhar, ulama Syafi'i yang hebat. Dia mengarang kitab Hasyiah At-Tahrir ala Tahrir. Jadi Hasyiah At-Tahrir ni dia awal sedikit 2 tahun 3 tahun sebelum kitab Sabilul Muhtadin. Itu sebab kita dalam ni kita Sabilul Muhtadin kita tak jumpa Imam Syekh Arsyad Al-Banjari mengambil faedah daripada kitab Hasyiah Syarqawi ke, ambil daripada Ibrahim Al-Bajuri ke, kerana semua tu ulama ni berada, Imam Syarqawi sezaman dengan dia, tapi Imam Al-Bajuri adalah setelah zaman Syekh Arsyad Al-Banjari. Kitab ni sangat baik. Dia kata apa? Baik, tuan-tuan, saya baca pada tuan-tuan. Berkenaan musabaqah. Okey, ni pasal musabaqah. Ingat, Nabi kata, jangan kita lawan imam. Dahulu pada imam atau kemudian. Jangan. Ini satu kesalahan. Baik, kaedahnya adalah musabaqah. Pertama, musabaqah. Apa dia musabaqah? Musabaqah ni maksudnya berlumba-lumba dengan imam. Dia kata apa? Dan demikian lagi, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, batal sembahyang makmum jika sengajanya terdahulu, yakni musabaqah, daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li perbuatan. Okey, dengar ya. Okey, ramai orang silap faham. Iaitu bila dia mendahului imam dengan 1 rukun, batal lah solat. Tak batal. Mendahului imam dengan 1 rukun tidak membatalkan sembahyang. Tapi saya akan perincikan apa hukumnya. Tak batal, tapi hukumnya tetap makruh. Saya akan perincikan lepas ni. Tetapi yang batal ni apa? Kata pengarang ni, jikalau kita mendahului imam dengan 2 rukun tanpa keuzuran. Ni sebut uzur ni. Tanpa sebarang uzur. Uzur bagi musabaqah adalah 2 saja. Ingat nah? Kalau kita nak musabaqah dengan imam, kalau musabaqah tanpa uzur batal. Dengan 2 rukun. Tapi kalau musabaqah dengan keuzuran, dimaafkan. Walaupun lebih daripada 2 rukun. Uzur tu apa? Pertama, kata ulama, iaitu jahil. Yang kedua, iaitu lupa. Maksudnya kalau dia dahulu imam kerana dia lupa. Tahu dia lupa. Lupa ni maksudnya, tak perasan aku rupanya solat berjemaah dengan imam, aku lupa. Dia sujud dulu, dia i'tidal dulu, dia rukuk dulu, dia i'tidal dulu, baru sujud. Dia pergi dulu sebelum imam. Waktu dia sujud ke bawah tu baru dia perasan yang dia ni berjemaah dengan imam. Dia lupa. Tak batal. Keuzuran dalam musabaqah 2 sahaja. Lupa dan jahil. Tapi kalau keuzuran dalam takhalluf lewat pada imam, di sini umum. Dia bukan jahil dan lupa sahaja, bahkan akan disebut dalam kitab ni. Jadi kita kena hadam yang mukadimah ni dulu. Jadi kata pengarang Syekh Arsyad Al-Banjari, dia kata batal sembahyang makmum jika sengajanya terdahulu daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li. Yakni 2 rukun fi'li. Rukun fi'li ni rukun perbuatan lah. Rukun fi'li. Jikalau rukun pendek sekalipun. Ustaz, 2 rukun tu tak kisah rukun banyak. Ya, tak kisah. Dalam ni ada sebut. Kejap lagi kan masuk. Aisyah nah. Jikalau rukun pendek sekalipun. 2 rukun fi'li tu tak kira rukun panjang atau rukun pendek. Tak kira. Saya ada sebut rukun panjang saja ke? Tak kan? Tak masuk lagi. Walaupun rukun pendek sekalipun. Baik, kita akan tengok contoh dia. Dia kata,
umpama. Umpama ni maksudnya dia nak taswirkan masalah. Dia nak gambarkan masalah. Yang mana yang kata mendahului iman 2 rukun. Tak kira rukun pendek atau rukun panjang. Tak kira lah rukun pendek atau rukun panjang. Baik, sebelum tak apalah, nanti kita perjelaskan kenapa dia panggil rukun pendek, kenapa dia panggil rukun panjang. Saya akan perjelaskan kemudian insya-Allah. Jikalau rukun pendek sekalipun, umpama dia kata, rukuk makmum dahulu daripada imamnya, maka apabila dikehendaki oleh imam rukuk, maka bangkit makmum. Okey? Baca lagi sekali lah. Umpama rukuk makmum daripada imamnya. Makmum dia rukuk dulu sebelum imam. Ni imam lah. Makmum rukuk dulu. Sebelum imamnya. Maka apabila dikehendaki oleh imam rukuk, maka bangkit makmum. Yang ni i'tidal. Bangkit makmum tu maksudnya i'tidal. Bila imam nak rukuk, dia rukuk dulu sebelum imam. Batal tak? Tak batal lagi. Belum, tak batal lagi. Dia rukuk dulu sebelum imam. Imam berdiri. Dia dah rukuk dah. Dia belakang ni. Maka bila imam nak rukuk, dia pun bangkit. Makmum ni bangkit. Imam rukuk, dia bangkit. Imam berdiri, dia rukuk. Imam rukuk, dia bangkit. I'tidal. Baik. Bila makmum ni bangkit, dia duduk sebelah dia bangkit, maka apabila dikehendaki oleh imam bangkit daripada rukuk, sujudlah makmum tu. Bila imam tu nak bangkit i'tidal daripada rukuk, makmum pun sujud. Ni maksudnya apa? Berselisih ni. Berselisih. Maka batallah sembahyang makmum itu apabila sujud. Ini kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka bila dia sujud ke bawah, sampai-sampai cecah dahi, batallah solat makmum ni. Ni makmum yang sujud ni. Imam i'tidal. Saya ulang lagi sekali. Imam dia solat belakang imam. Dia musawaqah dengan imam. Dia dahulu pada imam. Dia rukuk dulu. Imam berdiri. Imam nak rukuk, dia i'tidal. Dia maksudnya berselisih dalam perjalanan dengan imam tu. Dia suka lawan untuk imam. Baik, tak apalah. Dia i'tidal. Imam nak i'tidal, dia pergi sujud. Bila dia sujud, batal terus solat dia. Baik, sebab dia telah mendahului imam dengan 2 rukun pendek, 2 rukun tak kira pendek atau panjang dengan sempurna. Dia kena tambah di sini sebenarnya. Mendahului imam dengan 2 rukun tak kira pendek atau panjang, iaitu 2 rukun yang sempurna. Sempurna ni apa maksud dia? Siapa yang buka kitab-kitab fiqh, dia akan sebut tamatain. 2 rukun yang tamain, yang sempurna. Kenapa sempurna? Maksud sempurna ni apa? Jikalau dia tidak, katalah rukun, kita nak cerita sini. Okey, nak cerita. Dia kata sini, yang kata batal ni apa? Mendahului imam dengan 2 rukun. Rukun pertama yang didahului apa dia? Baik, kita ulang balik. Imam berdiri, dia rukuk. Nampak tak? Dia rukuk. Dia dahulu imam dengan 1 rukun nak lagi? Belum lagi. Selagi mana dia tak bangkit i'tidal, selagi itu dia tidak mendahului imam dengan 1 rukun lagi. Masih lagi di rukun yang pertama. Tapi tak dahului imam dengan 1 rukun. Imam berdiri, dia rukuk dulu. Kan? Pengarang ni kata, umpama rukuk makmum dahulu daripada imamnya, dia rukuk dulu. Dia dahulu dah imam daripada dia dahului imam dengan 1 rukun nak lagi? Belum lagi. Bila dia anggap mendahului imam dengan 1 rukun? Bila dia i'tidal. Dia pun i'tidal. Imam pun rukuk. Nampak tak? Ini kata pengarang. Imam pun rukuk. Dia pun i'tidal, imam pun rukuk. Bila dia i'tidal, dia ni dia anggap mendahului imam dengan 1 rukun. Batal tak solat dia? Belum lagi sebab baru 1. Nampak tak? Dia baru terlepas 1 je, iaitu rukuk. Rukun yang pertama. Rukun kedua ni i'tidal, betul tak? Rukun i'tidal rukun pendek. Tu kata rukuk panjang, i'tidal rukun pendek. Tak kisahlah rukun panjang ke pendek, tak kisah. Baik. Kemudian bila imam naik i'tidal, dia sujud. Nampak tak? Maksud dia berpisah daripada rukun dia, iaitu i'tidal, dia pun sujud. Maka bila dia sujud, dia sudah mendahului imam. Dikira mendahului imam dengan dua rukun, iaitu rukuk dan i'tidal. Dia sujud ke bawah, maka batal solat dia. Yang ni yang dia sebut dia pengarang. Okey, boleh faham tak? Dia telah mendahului imam dengan 2 rukun sempurna, iaitu dia mesti sujud ke bawah dulu. Kalau misal contoh,
Misal contoh yang pertama, kita ambil contoh yang pertama. Kalau dia tunggu imam macam mana Ustaz? Contohnya, dia rukuk dulu sebelum imam. Dia rukuk dulu sebelum imam. Imam diri. Dia tunggu dalam rukuk tersebut. Dia memang sengaja dahulu pada imam. Atau dia terlupa. Kalau dia sengaja, hukumnya makruh. Faham tak ni? Kalau dia sengaja, hukumnya makruh. Sebab dia mendahului imam, tapi tak sampai satu lagi rukun. Dia anggap makruh. Kerana dia bergerak terlebih dahulu daripada imam. Makruh. Ramai orang silap faham. Dia kata, Ustaz, saya rukuk cepat sikit pada tu imam. Tapi saya tunggulah imam tu waktu rukuk. Batal tak solat saya? Tak batal. Tak batal. Sengaja tak? Tak sengaja. Tak sengaja, tak makruh dan tak batal. Tapi kalau sengaja, makruh. Bila makruh, luput sebahagian pahala jemaahnya. Baik nak? Okey. Kalaulah contohnya, dia dah rukuk. Dia tahu imam tengah berdiri. Dia rukuk dulu. Dia tak sabar dah nak tunggu lama imam ni kan. Dia i'tidal. Dia tak mau tunggu lama-lama waktu. Dia tak nak tunggu lama-lama waktu rukuk. Dia i'tidal. Bila dia i'tidal, dia telah mendahului imam dengan satu rukun. Sebab apa? Dia dah rukuk dan i'tidal. Dia telah melapasi imam dengan satu rukun, iaitu rukuk. Dia tunggu imam tu waktu i'tidal. Apa hukumnya? Hukumnya adalah salatnya sah. Kalau dibuat tu dengan sengaja, salat dia sah. Tetapi hukumnya haram. Perhati betul-betul. Salatnya sah, tapi hukumnya haram. Ini perincian ni. Pertama, makruh. Kalau dia rukuk, dia tunggu imam waktu rukuk. Sehingga imam rukuk. Maka hukumnya kalau dia sengaja, makruh. Kalau tak sengaja, tak. Tak ada masalah. Tak makruh, tak haram. Baik. Kalau dia tak mau tunggu, dia i'tidal terus. Dia tunggu imam waktu i'tidal. Dia telah dikira mendahului imam dengan satu rukun. Kalau sengaja, haram hukumnya, tapi salatnya tetap sah. Sebab baru satu rukun. Pengarang ni kata dua rukun. Itu sebab kalau dia daripada i'tidal, dia sujud, maka itu barulah haram dan batal. Ingat, ada tiga hukum. Makruh, haram tapi tak batal, haram tapi batal. Ada tiga. Nampak macam berat kan? Kan? Boleh ke tak boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh kot kan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Tak ada pilihan jawapan tak boleh. Mesti boleh punya. Boleh insyaAllah nah. Boleh semua. Apa? Pelan-pelan. Kita mengaji ni pelan-pelan. Jangan kalut-kalut. Dia hukum fiqah dia tak boleh kalut-kalut. Kalau tidak, tak faham. Biar lambat asalkan selamat. InsyaAllah. Baik nah? Okey. Tadi nak sebut apa tadi dah? Lupa. Baik. Yang kata haram tapi tak batal tu, haram tapi tak batal tu, itu pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dia ada sebut tentang solat ni. Musabaqatul imam. Ni, dalam kitab saya ni, kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair Ibn Hajar Al-Haytami. Dia ada sebut pasal haram ni, dahulu iman dengan haram ni. Dalilnya dalam mazhab Syafi'i adalah Nabi kata, "Amma yakhsha ahadukum." Kamu tak takut ke di antara kamu? Tak risau ke di antara kamu? Idza rafa'a ra'sahu min ruku'in aw sujud qabla al-imam. Siapa-siapa yang mengangkat kepalanya waktu rukuk atau sujud sebelum imam angkat kepalanya, ay yaj'alallahu ra'sahu, Allah jadikan kepalanya ra'sa himarin, kepala himar, au yaj'alallahu suratahu surata himarin, ataupun Allah tukar rupa bentuk badannya menjadi rupa bentuk himar. Wa'iyadzubillah min zalik. Riwayat yang dia sebut riwayat Imam At-Tabrani sebut dengan sanad yang jayid, ra'sa kalbin, kepala anjing. Wa'iyadzubillah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata apa? A'udda hadha minal kabair wa huwa sarihun fi hadhihi al-ahadits as-sahihah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia kata apa? Dia anggap perbuatan ni adalah di kalangan dosa-dosa besar dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ada sebagian ulama tak setuju pendapat Imam Ibn Hajar ni, kata sebenarnya melalui imam dengan sengaja hukumnya batal, haram, tapi dosanya dosa kecil sahaja. Tapi Imam Ibn Hajar dia cenderung kepada dosa besar berdasarkan hadis ni.
Berdasarkan hadis ni. Bahkan dalam riwayat yang lain pula ada tambahan, iaitu kata Ibnu Hajar, riwayat Ibnu Ammar disebut anna man fa'ala dhalika la salata lahu. Siapa yang buat tidak ada solat baginya. Nampak tak? Maksudnya tak sah solat bagi dia. Ingat, perbuatan dia salah. Itu sebab siapa yang mendahului iman dengan satu rukun, hukumnya haram, tapi tak batal. Baik. Tapi siapa yang mendahului iman dengan dua rukun, haram dan batal. Kemudian, dia kata sini, Ibn Hajar kata, dia kata sini, wa madhhabuna. Ini mazhab kita nah. Ibn Hajar dia sebut, wa madhhabuna, dan mazhab kami, mazhab kita lah Syafi'i. Anna mujarrada raf'ir ra'si qabla al-imam awil qiyami awil huwi qablahu makruhun karahatan tanzih. Dengar tadi saya sebut tadi. Mazhab kita Syafi'i, kata Ibn Hajar Al-Haytami, semata-mata mengangkat kepala sebelum imamnya mengangkat kepala lah. Awil qiyam, ataupun bangun dulu. Imam tengah sujud, kita pun sujud, kita bangun dulu pada sujud sebelum imam. Nampak tak? Awil huwi, ataupun kita rukuk dulu, sujud dulu, contoh. Turun dulu ke bawah, contoh. Sebelum imam. Qablahu, sebelum imam. Maksudnya tadi kan, imam berdiri, dia rukuk dulu. Contoh. Ataupun pada rukuk-rukuk lain, imam bangkit, dia sujud, dia rukuk dengan imam. Dia i'tidal dulu sebelum imam. Ada yang macam tu. Dia rukuk, dia sujud dulu dengan imam, dia rukuk dengan imam, dia i'tidal dulu sebelum imam. Nampak tak? Ada yang macam tu. Dan sebagainya lah. Imam tengah sujud yang kedua, nak bangkit ke rakaat yang kedua contoh. Dia pun sujud juga. Dia bangkit dulu ke rakaat yang kedua sebelum imam. Ada yang buat perangai macam tu. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, semata-mata mengangkat kepala sebelum imam. Nampak tak? Maksudnya rukuk i'tidal dulu sebelum imam. Ataupun bangun dulu sebelum imam. Atau sujud dulu sebelum imam. Makruhun karahatan tanzih. Makruh dengan makruh yang tanzih. Macam saya sebutkan tadi. Bila dia sujud dulu, rukuk dulu sebelum imam, maka perbuatan itu hanya makruh sahaja. Makruh pun luput sebahagian pahala jemaah. Wa an yusannu lahul audu ilal imam. Ustaz, kalau dia rukuk daripada imam, lepas tu dia patah balik, qiyam ikut imam, macam mana tu Ustaz? Dengar. Dia tak habis baca lagi. Tak habis lagi. Nama apa? Zairul Zufairi. InsyaAllah. Ni nak dah sebut dah ni. Pengarang ni, Ibn Hajar Al-Haytami ada sebut dah ni. Dia kata, wa an yusannu lahu, dan disunatkan baginya. Ay yusannu lahu al-audu, sunat baginya untuk dia kembali, patah balik. Ilal imam, sunat. Jawapan untuk soalan tadi, hukumnya sunat. In kana baqiyan fi dhalika rukn. Tapi dengan syarat nak patah balik, pastikan imam masih lagi dalam rukun tersebut. Maksudnya bila kita rukuk dulu sebelum imam, terrukuk ke rukuk dulu ke, kita kena tengok imam tu masih qiyam tak, berdiri lagi. Kalau dia masih qiyam, kita sunat patah balik. Kalau dia pun nak rukuk dah bersama dengan kita, maka hukumnya tak perlu kita patah balik, tak disunatkan. Tapi kalau imam tu masih lagi pada rukunnya, sunat patah balik. Fa in sabaqahu bi ruknin. Ni Ibn Hajar kata dalam kitab Az-Zawajir. Kalaulah seseorang itu melebihi ataupun bermusabaqah, melangkaui imamnya, bi ruknin, dengan satu rukun, ka'an raka'a wa'tadala wal imamu qa'imun, seperti contohnya dia rukuk, kemudian dia i'tidal. Contoh, dia rukuk, dia pun i'tidal. Nampak tak? Maksudnya baru satu rakaat pula, baru satu rukun, iaitu rukuk. Dia rukuk, dia pun i'tidal. Imam dia kata wal imamu qa'imun. Imam masih lagi berdiri. Lam yarka'. Imam masih lagi berdiri dan tak rukuk. Haruma alaihi, hukumnya haram. Saya sebutkan tadi perincian dia. Tadi dah sebut dah. Wala yab'udu, maka tak jauh, tidaklah terlalu jauh untuk kita katakan an yuhmalal hadithu ala hadhihi alhalah. Hadis yang disebutkan Nabi tadi mungkin maksudnya hadis cerita ni, iaitu orang yang rukuk sebelum imam,
kemudian dia i'tidal. Nampak tak? Maka orang yang macam ni, dia mendahului iman dengan satu rukun, ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, yang Nabi kata Allah tukar rupa wajahnya menjadi wajah himar, keldai dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Wa takunu hadhihi al-ma'siyatu kabirah. Maka maksiat ini, maka perbuatan tadi mendahului iman dengan satu rukun ataupun dua rukun, tak kira dah satu atau dua, adalah maksiat yang besar, dosa besar. Au bi ruknaini, kata Imam Ibn Hajar kata, ataupun dia mendahului iman dengan dua rukun, macam pengarang tadi sebut. Nampak tak? Dua rukun. Ka'an hawa ila sujud. Contohnya dia nak turun kepada sujud. Tadi disebut kan? Imam dia ada dua. Dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ni jelas-jelas lah. Ni terang. Yang Syarh Banjari sebut, yang ni pandangan Ibn Hajar. Iaitu, pertama, dia ada dua gambaran dari imam dengan dua rukun. Pertama, imam berdiri, dia rukuk. Imam berdiri, dia rukuk. Imam masih lagi berdiri, dia i'tidal. Maksud imam tak rukuk, duduk stay, berdiri lagi. Dia i'tidal, dia pun sujud. Imam masih lagi berdiri. Yang ni confirm batal. Confirm batal solat dia. Tetapi kalau dia rukuk, okey, imam nak rukuk, dia i'tidal. Macam sebut tadi, macam kita cerita tadi. Okey, kemudian imam nak i'tidal, dia pun sujud. Nampak tak? Daripada i'tidal dia sujud. Batal solatnya juga berdasarkan pendapat Imam Ibn Hajar. Baik, nah. Ini semua kalau dia dahulu iman dengan dua rukun, maka seolah-olah dia sujud wal imam lam yarka'. Imam tak rukuk lagi. Wa kana raka'a wa'tadala wal imamu lam yarka'. Contoh, dia rukuk dan i'tidal sedangkan imam tak rukuk lagi. Ini pun sama juga. Falamma arada al-imamul i'tidal hawal ma'mumu lis-sujud. Bila imam nak sujud, nak turun, bila makmum sujud, tadi kan kita sebut masalah tadi, bila imam tengah rukuk, dia i'tidal. Imam rukuk, dia i'tidal. Kemudian bila imam nak i'tidal, dia pergi sujud makmum ni. Ini kata Imam Ibn Hajar. Maka dia kata batalat salatuhu, batal solatnya. Wa yakunu fi'luhu dhalika tasmiyatuhu kabiratun zahirah. Maka yang mendahului iman dengan dua rukun ni, kita boleh namakan dia dosa besar yang jelas-jelas besar. Kalau yang pertama tu boleh kita anggap dosa kecil, kan? Tapi kalau satu rukun boleh kita anggap kecil, dosa kecil. Tapi sampai dua rukun ni dah kira dosa besar dah. Ini kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan kita Az-Zawajir. Baik, nah? Kemudian, takhalluf. Ni, tak habis lagi. Lewat. Tadi kita dahulu imam, betul tak? Yang ni mukadimah penting ni. Faham yang ni, insyaAllah lepas ni kita faham. Kemudian, takhalluf. Dia ada dua. Ada tiga, nah? Pertama, musabaqah, dahulu imam. Yang kedua, takhalluf. Takhalluf ni pula, lewat pada imam. Lewat pada imam pun boleh batal. Jangan main-main. Siapa lewat bergerak dengan imam pun boleh batal. Baik, kata Syekh Arsyad Al-Banjari pada muka surat 3 ni. Muka surat 3. Dan demikian lagi batal sembahyang makmum jika terkemudian, yakni takhalluf ia daripada imamnya dengan dua rukun fi'li. Sama juga. Kalau musabaqah, dahulu imam dengan dua rukun fi'li, tak kira rukun panjang atau rukun pendek, takhalluf pun sama. Kalau dia lewat pada imam dengan dua rukun fi'li, tak kira rukun panjang atau pendek, batal solatnya. Dengan tiada uzur. Dengan tanpa uzuran. Nampak tak? Kalau uzur, akan dibincang dalam kitab ni nanti insyaAllah. Ada keuzuran yang kita boleh lewat pada imam 3 rukun panjang. Faham tak ni? Kalau tak ada keuzuran, tak boleh lewat pada imam 2 rukun. Tak kira panjang atau pendek. Tapi kalau ada keuzuran, dia diberikan keuzuran 3 rukun panjang. Yang tu kita akan bincang dengan lebih detail insyaAllah. Baik. Dia kata, seperti terkemudian ia daripada imamnya kerana was-was. Jikalau rukun pendek sekalipun. Contoh yang tak diberikan keuzuran pasal was-was. Orang was-was. Was-was tak dapat keuzuran. Tak boleh. Orang was-was ni tak kira. Tak boleh dianggap keuzuran untuk lewat pada imam. Kalau lebih daripada 2, orang yang was-was, dia duk layan was-was dia, sampai dia terlewat daripada imam, 2 rukun, tak kira panjang atau pendek,
batal solatnya. Boleh batal. Dia kata, tanpa uzur. Seperti kemudian ia daripada imamnya kerana waswas. Ni contoh bagi tak ada uzur ni. Jikalau rukun pendek sekalipun, tak kira lah rukun panjang atau rukun pendek sekalipun. Nampak tak? Seperti, dia bawa main seperti. Dia bagi contoh. Dia nak taswirul masalah, nak gambarkan masalah. Baik, macam mana? Bila dengar seperti ni, kita kena dengar betul-betul. Bahawa rukuk dan i'tidal dan tunduk imamnya akan sujud. Padahal makmum lagi berdiri. Atau, okey, baik. Kita ambil satu dulu. Iaitu dia kata seperti bahawa rukuk dan i'tidal dan tunduk imamnya akan sujud. Padahal makmum lagi berdiri. Yang ni jelas. Yang ni terang. Iaitu contohnya, dia bagi contoh. Allah SWT Muhammad. Ni makmum nah. Ni tangan kanan saya ni makmum. Tangan kiri saya ni imam ya. Saya bagi contoh. Saya boleh tunjuk tangan je lah. Nak praktikal ni payah sikit kan. Okey. Sekarang ni, imam ni dia rukuk. Dia rukuk. Makmum ni dia berdiri. Dia ikut tak rukuk? Dia tak ikut. Dia duduk layan je. Waswas, orang waswas. Waswas, duduk layan Fatihah dia, waswas dia tu. Kan? Duduk bismi. Duduk layan. Duduk bismi. Dah macam ayam lah. Kan? Ayam bismi tak apa juga. Boleh makan. Ni duduk bismi. Tak habis-habis. Nampak tak? Ni. Dia duduk bismi. Tak habis-habis. Duduk layan sangat. Imam rukuk dah. Kemudian, waswas ni, geng waswas ni. Kemudian imam i'tidal, dia masih lagi berdiri. Imam i'tidal ni, dia masih lagi duduk berdiri ni belakang imam ni. Kemudian dah i'tidal, imam pun sujud. Nampak tak? Imam pun sujud. Ini terbalik dengan masalah tadi lah, musabaqah. Maka batallah. Maka pengarang kata, di ujung dia akan sebut, maka batallah sembahyangnya pada sekalian yang tersebut itu. Semua yang sebut tadi, semua batal. Batal. Semua batal sembahyang. Tak sah. Nampak tak? Batal. Ustaz, kalau masa tahiyat akhir, imam dah bangun tahiyat akhir, dah tahiyat. Tapi makmum masih sujud. Kemudian imam nak bergesalam, baru makmum bangun dari sujud. Macam mana tu Ustaz? Akan dibincang nanti kemudian insya-Allah. Akan dibincang kemudian insya-Allah. Akan dibincang kemudian. Tadi kita sebut rukun fi'li kan? Rukun fi'li. Sekarang, kalau kita tengok, didahulu imam dengan rukun fi'li tak? Tengok. Kalau tadi, tak apa saya jawab terus lah. Dia sujud. Imam dah tahiyat, dia tak bangun lagi pada sujud dia. Dia duduk sibuk baca doa. Kemudian imam nak bagi salam, baru makmum bangkit pada sujud. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekarang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia batal ke tidak? Kita akan bincang nanti kemudian. Ada beberapa pandangan. Kalau pandangan Al-Imam, saya tak ingat pandangan mana. Ibn Imad tak silap saya, hukumnya batal. Ibn Imad Al-Musri. Dalam kitab Al-Qawlu Tam, dia sebut batal. Itu sebab makmum jangan main-main. Kalau ada pendapat yang kata tak batal sekalipun, jangan buat macam tu. Dia boleh membatalkan solat. Sebab banyak sekalipun orang kata tak mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Fi'li dia duduk tahiyat ataupun orang kata rukun fi'li ni bangkit daripada sujud dan duduk tahiyat. Memanglah tak mendahului imam dengan dua rukun fi'li, tetapi bila imam dah bagi salam dia baru bangkit, maka itu sudah menyebabkan dia mendahului imam dengan satu rukun fi'li. Maka itu juga dianggap seperti dua rukun fi'li. Hukumnya kalau tak batal pun berdosa. Dia ada dua pandangan. Saya tak silap saya dalam kitab sebut ada dua pandangan. Satu kata batal dan berdosa, ada satu kata tak batal tapi berdosa. Seperti mana orang mendahului iman dengan satu rukun fi'li. Nanti saya akan perbetulkanlah. Kalau ada kesilapan nanti saya akan perbetulkan kemudian nanti insya-Allah. Saya akan perjelas balik lepas ni. Tapi saya rasa dalam ni ada kot. Kalau tak ada nanti saya akan sebut kemudian. Baik. Azan tunggu kejap ya. Azan. Allahu Akbar. Sikit lagi. Habis takhalluf dan muqaranah ni kita akan stop. InsyaAllah malam ni kita sambung tentang yang diuzurkan 3 rukun panjang. InsyaAllah. Dah baca yang ni insyaAllah. Kita boleh faham lah lepas ni. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد والصلاة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام بالمعدة إنك لا تخلف الميعاد. Baik, insya-Allah. Sikit lagi. Baik tadi, macam mana tadi? Iaitu imam rukuk. Mana tadi? Seperti bahawa rukuk dan i'tidal dan tunduk imamnya akan sujud padahal makmum lagi berdiri. Okey? Atau sujud. Atau. Di atau ni maksudnya gambaran masalah kedua. Yang ni dia kena teliti sikit. Nombor dua ni apa? Ni pun sama juga. Dia terlewat pada imam dengan dua rukun. Tak kira panjang atau pendek. Apa dia terlewat pada imam ni? Takhalluf. Iaitu tanpa uzur. Kalau uzur tak apa. Kalau uzur, 3 rukun panjang. Akan disebut nanti. Atau sujud imam pada sujud yang kedua. Ni misal contoh. Imam sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua. Okey. Dan berdiri ia lalu membaca Al-Fatihah. Lalu tunduk akan rukuk. Padahal makmum lagi di dalam duduk antara dua sujud. Maka batallah sembahyangnya pada sekalian yang tersebut itu. Apa dia ceritanya? Iaitu makmum ni dia duduk antara dua sujud. Dia duduk antara dua sujud. Saya bagi contoh. Kemudian imam ni tengah sujud. Dia tengah sujud. Makmum duduk antara dua sujud. Baik. Imam pula bangkit daripada sujudnya. Imam bangkit, berdiri. Okey. Macam mana tadi? Atau sujud imam pada sujud yang kedua. Makmum duduk antara dua sujud, imam sujud yang kedua. Okey. Allahumma salli ala Muhammad, makmum ni tak sujud lagi. Tak sujud yang kedua lagi. Lalu dia pun bangkit berdiri, baca Fatihah. Kemudian, dia pun rukuk. Tunduk akan rukuk. Lalu tunduk akan rukuk. Padahal makmum lagi dalam duduk antara dua sujud. Makmum duduk antara dua sujud lagi. Maka batallah sembahyangnya. Macam mana rupanya kata batal? Berapa dua rukun yang terlewat tu apa dia? Pertama, makmum duduk antara dua sujud. Imam sujud dulu. Imam sujud dulu. Makmum duduk antara dua sujud. Makmum duduk antara dua sujud. Imam sujud dulu. Dia tak sujud lagi. Duduk antara dua sujud tu. Imam pula bangkit. Bangkit ni kira rukun yang pertama ni. Bangkit kira rukun yang pertama. Bangkit daripada sujud yang kedua, bangkit berdiri. Masuk ke rukun yang kedua. Rukun kedua, qiyam kan, berdiri. Imam baca bismillah, baca surah apa semua. Imam pun rukuk. Tunduk untuk rukuk. Masa nak rukuk tu, kira dah mendahului imam dengan dua rukun. Iaitu sujud yang kedua dan qiyam, berdiri. Nampak tak? Dia terlewat pada imam sehingga imam rukuk, dia duduk antara dua sujud lagi. Maka solat makmum ni batal. Yang ni namanya takhalluf. Takhalluf dengan dua rukun. Tak kira panjang ataupun mahupun pendek. Tak kira rukun panjang atau rukun pendek. Nampak tak? Dia duduk antara dua sujud, imam sujud dulu. Dia tak sujud lagi. Imam bangkit berdiri, dia tak sujud juga lagi. Nampak tak?
Imam bangkit berdiri dah, dia duduk antara dua sujud lagi. Imam rukuk, dia duduk antara dua sujud lagi. Kalau imam dah rukuk, batal solat dia. Sebab imam dah mendahului dia dengan dua rukun, iaitu sujud yang kedua dan qiyam berdiri. Boleh faham tak ni? Agak-agak boleh faham lah, insya-Allah. Yang terakhir, baik. Yang terakhir ni dinamakan musawaqah ataupun muqaranah. Yang ni simple je, mudah tak susah. Iaitu bergerak serentak dengan imam. Kalau serentak dengan imam, apa hukumnya? Kata Syekh Arsyad Al-Banjari, dan jika berserta makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang yang lain daripada takbiratul ihram, dan jikalau pada salam sekalipun, maksudnya kalau dia serentak dengan imam pada segala pergerakan solat kecuali takbiratul ihram saja. Maksud dia apa? Dia muqaranah. Istilahnya muqaranah atau musawaqah, seiring dengan imam. Tak kiralah mana-mana perbuatan rukun fi'li dalam solat tu, tak kira mana-mana pun kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram dia tak boleh serentak. Takbiratul ihram ni kalau takbir dulu sebelum imam batal, takbir serentak dengan imam pun batal. Takbiratul ihram saja kalau kita serentak dengan imam batal. Dia mesti takbir sejurus takbirnya imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan serentak dengan dia. Allah, dia buat Allah, kita buat Allah juga serentak dengan dia. Batal. Batal, tak boleh. Untuk takbir sahaja serentak membatalkan solat. Haram. Tapi selain daripada tu, sekalipun bagi salam. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, kalau imam tu bagi salam, saya bagi salam serentak dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia assalam yang pertama, salam yang pertama tu, kita pun bagi salam serentak dengan dia. Assalamualaikum, kita Assalamualaikum warahmatullahi, serentak dengan dia. Kita tak tunggu salam dia yang pertama ataupun maupun yang kedua. Sebaik-baiknya kita bagi salam lepas dua kali salam. Ni tak, salam pertama dia tu pun kita serentak dengan dia. Maka hukumnya tak mengapa juga, tak batal. Pengarang ni kata tiada mengapa tetapi makruh. Dia kata tak mengapa, boleh, cuma makruh saja. Kita serentak bagi salam dengan imam, serentak rukuk dengan imam, serentak sujud dengan imam. Dia tidak haram tetapi makruh. Tapi ingat, berserta pada perbuatan sembahyang tersebut itu lagi meluputkan pahala fadilat berjamaah. Cuma rugilah hilang pahala fadilat berjamaah. Nampak tak? Hilang pahala fadilat berjamaah. Ingat tak? Okey, baik. Cuma pahala fadilat berjamaah tu hilang. Maksud bukan hilang semua, hilang sebahagian. Allah kurangkan pahala sedikit, pahala jemaah untuk dia kerana perbuatan dia serentak dengan imam. Yang terakhir, yang ni dah sebut dah tadi. Kiranya kalau tasyahud awal, tak kiralah kan sebab dia bukan rukun. Tasyahud awal tak kira sebab dia rukun. Ini bincang lain. Ini Zairul lah. Zairul, tasyahud awal adalah satu, okey, nak bincang tasyahud awal ni sunat. Dalam solat berjamaah, kita nak berlawan dengan imam, dia ada dua. Satu rukun, satu sunat. Sunat ada dua. Satu sunat namanya tafhushul mukhalafah. Satu lagi sunat la tafhushul mukhalafah. Ni dalam pula lagi, nak bincang lagi. Tak sampai lagi pada babnya. Baik, ada sunat yang bila kita bersalahan dengan imam, dia bersalahan dengan kadar yang keji, dalam bentuk yang keji. Bentuk yang tak elok, yang agak keji, agak teruk. Tapi ada yang bersalahan dengan imam, bersalahan yang la tafhushul mukhalafah. Tak mengapa. Contohnya apa? Contohnya imam duduk istirahat. Jilsatul istirahat. Duduk istirahat kan? Bangkit pada sujud yang kedua, duduk istirahat. Imam duduk istirahat, kita bangkit terus. Tak duduk istirahat. Yang ni, sunat ni, agak-agak batal tak sembahyang? Tak batal. Sebab apa? Dia kategori sunat la tafhushul mukhalafah. Baik nah? Tapi kalau tasyahud awal macam mana? Tasyahud awal kata ulama, saya ringkaskan saja sebab walaupun tak masuk lagi tapi dah tanya dah, saya jawab je lah. Sebab dah tanya, kesian. Kalau orang tanya kita tak jawab, dia kesian kan? Baik. Kalau tahiyat awal, kita tengok. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Baik nah? Dia tinggalkan. Imam duduk tahiyat awal. Nampak tak? Imam duduk tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal, dia tak mau duduk tahiyat awal, dia bangkit.
Nampak tak? Dia bangkit daripada tahiyat awal. Dia sengaja bangkit daripada sujud yang kedua. Imam duduk tahiyat awal. Dia nampak imam duduk tahiyat awal, dia bangkit terus ke rakaat yang ketiga dengan sengaja. Maka apa hukum solatnya? Hukum solatnya sah. Haram tak? Tidak haram, tapi makruh. Kemudian dia wajib tak patah balik? Tak wajib patah balik. Okey. Tapi kalau dia bangkit daripada sujud yang kedua, dia berdiri tegak rakaat yang ketiga, dia imam, sedangkan imam tengah tahiyat awal, dia tengok imam tahiyat awal, dia terlupa ataupun dia tak nampak, dia tak perasan, maka kata ulama dia wajib patah balik. Yang ni masalah yang pelik, iaitu kalau sengaja tinggal tak perlu patah balik, kalau dia tak sengaja dia kena patah balik pula dah. Patut tak sengaja tak payah patah balik. Kalau dia tak sengaja, dia terlupa ke dia tak perasan imam duduk tahiyat awal, dia bangkit, dia wajib kena patah balik. Nampak tak? Yang ketiga, kalau imam tinggalkan tahiyat awal, berdiri tegak, terus berdiri tegak. Dia bangkit, tengok-tengok imam tak tahiyat awal, dia duduk tahiyat awal, baca tahiyat. Boleh ke tidak? Tak boleh, hukumnya batal sembahyang. Sebab tahiyat awal dia hanya sunat, ikut imam adalah wajib. Bila dia duduk juga tahiyat awal, tak ikut pergerakan imam, tak tinggalkan sunat tadi, tahiyat awal, dia tak mau ikut imam, nak baca juga tahiyat awal, batal solatnya. Nampak tak? Yang itulah dinamakan apa? Tafhushul mukhalafah. Itu pendetilan dia berkenaan tentang tahiyat awal. Tahiyat awal dia sunat, dia ada perbincangan lain. Yang ni kita bincang ni dalam rukun-rukun yang fardu. Yang terakhir kata Syekh Arsyad Al-Banjari, berkenaan mendahului makmum akan imam dan terkemudian dengan satu rukun fi'li. Okey. Kalau dahulu pada imam satu rukun ataupun kemudian pada imam satu rukun, macam mana hukumnya? Tadi dah sebut dah. Tadi dah bincang dah. Di ujung ni Imam Arsyad Banjari cerita. Adapun terdahulu makmum atas imamnya atau terkemudian ia daripadanya dengan satu rukun fi'li, maka tiadalah batal sembahyangnya, tetapi haram. Tak batal sembahyang tapi haram. Imam rukuk, ini contoh musabaqah saya sebut tadi. Imam berdiri, dia rukuk. Kemudian dia i'tidal, imam masih lagi berdiri, maka solat dia tak batal tapi berdosa. Ataupun imam rukuk dulu sebelum dia masih lagi berdiri, imam i'tidal, dia masih lagi berdiri, satu rukun dia telah terlewat dengan imam, maka solat dia tidak batal tetapi haram. Ini pun sama juga. Baik. Tetapi haram terdahulu makmum daripada imamnya dengan satu rukun fi'li yang sempurna, seperti bahawa rukuk makmum dan bangkit ia daripadanya padahal imamnya lagi berdiri. Sama lah macam tadi sebut tadi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang tu daripada nota yang saya tuliskan. Saya tulis. InsyaAllah pada malam ni kita masuk kepada apa? Diberikan keuzuran 3 rukun panjang. 3 rukun panjang dan gambaran-gambarannya. Ada 3 rukun panjang bagi lebih kurang 11 situasi. Ada 10 hingga 11 keadaan yang diberikan keuzuran. 3 rukun panjang untuk dia terlewat daripada imam dan menghabiskan Fatihahnya. Jadi situasi-situasi itu kita akan sebutkan pada malam ni insya-Allah taala pada pukul 9.30 malam. Kalau tak silap saya lah 9.30 malam ya. Betul kot. Jadi tengoklah jadual macam biasa. Setakat itu sahaja pada petang ni. Kita dah lewat dah pukul 5. Kita nak solat asar. Moga-moga mendapat rahmat pada hari Jumaat yang berkat ini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas kelewatan masa kita insya-Allah dan moga-moga mendapat manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.